Bab ke-34. Orang yang berpendapat tidak perlu berwudu melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua jalan keluar, iaitu qubul dan dubur. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air. Atha berkata, berhubung dengan orang yang keluar dari qubulnya ulat atau dari zakarnya seumpama kutu, dia perlu kembali berwudu. Jabir bin Abdullah berkata, kalau seseorang itu ketawa ketika bersembahyang, dia hanya perlu mengulangi sembahyangnya, tidak wudunya. Hasan berkata, jika seseorang mengambil sebahagian daripada rambutnya dengan menggunting atau mencukur, atau kukunya, atau dia mencabut khufnya, dia tidak perlu berwudu. Abu Hurairah berkata, tidak perlu berwudu kecuali kerana hadas. Diriwayatkan daripada Jabir bahawa ketika Nabi SAW dalam peperangan Dhatul Riqa, pernah berlaku seorang lelaki, yakni sahabat Nabi SAW, dipanah musuh ketika dia sedang bersembahyang, dan anak panah yang mengenainya itu menyebabkan darah terkeluar dengan banyak dari tubuhnya, tetapi dia tetap rukuk, sujud, dan meneruskan sembahyangnya. Hasan menjelaskan, orang-orang Islam sentiasa bersembahyang dalam luka mereka. Tawus, Muhammad bin Ali, Atha dan ahli Hijaz berpendapat tidak perlu berwudu kerana keluar darah. Ibnu Umar memicit bisulnya, lalu keluar darah dari bisulnya itu, tetapi dia tidak berwudu kerananya. Ibnu Abi Aufah meludah darah, namun dia terus mengerjakan sembahyang. Ibnu Umar dan Hasan berkata tentang orang yang berbekam, tidak perlu dia melakukan apa-apa selain membasuh tempat-tempat yang dibekam itu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, seseorang hamba itu dikira terus berada di dalam sembahyang selagi dia berada di dalam masjid dalam keadaan menanti sembahyang, dan tidak pula berhadas. Maka bertanyalah seorang A'jami, iaitu seorang yang bukan berketurunan Arab, apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, iaitu adanya bunyi. Maksud beliau ialah kentut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah seseorang itu berhenti bersembahyang sehingga dia mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni dari kentutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, dia berkata, saya seorang yang selalu keluar air madhi. Saya malu bertanya Rasulullah SAW tentangnya. Kerana itu saya menyuruh Miqdad supaya bertanya. Miqdad pun bertanya beliau SAW. Maka Nabi SAW bersabda, dengan terkeluarnya air madhi, seseorang itu perlu berwudu. Syu'bah juga meriwayatkan daripada A'mash. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid. Beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, iaitu Atha bin Yasar, sesungguhnya dia telah bertanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, aku bertanya, apa katamu jika seseorang itu berjima tetapi tidak mengeluarkan air mani? Uthman menjawab, dia perlu berwudu seperti wudunya untuk sembahyang dan membasuh zakarnya. Uthman selanjutnya berkata, saya telah mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya Ali, Zubair, Talha dan Ubay bin Ka'ab. Mereka juga menyuruh begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW telah mengutuskan orang kepada seorang lelaki Ansar. Lelaki itu datang dalam keadaan kepalanya menitiskan air. Melihat keadaannya, Nabi SAW bersabda, barangkali
kami telah menyebabkan engkau tergopoh-gapah. Lelaki itu berkata, ya benar. Terus saja Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau dalam keadaan tergesa-gesa atau tertahan, yakni tidak mengeluarkan air mani, maka engkau hanya perlu berwudu. Wahab menjadi mutabi' kepadanya, yakni An-Nadhr, katanya Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami. Abu Abdullah berkata, Gundar dan Yahya tidak menyebutkan daripada Syu'bah al-wudu, yakni mereka berdua meriwayatkan daripada Syu'bah tanpa beliau menyebutkan perkataan wudu. Ini satu bab baru Imam Bukhari buat ni. Oleh kerana baru ni kan cerita tentang masih lagi duduk cerita tentang air semaya ni, wudu. Dan baru ni disebutkan tentang najis, apa yang najis, apa yang tidak najis, iaitu tentang rambut ataupun bulu yang terpisah daripada tubuh seseorang itu, jika masuk dalam air tidak menajiskan air mengikut jumhur ulama dan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari buat bab itu untuk menolak pendapat orang yang mengatakan kalau masuk bulu ataupun rambut dalam bekas air, dalam air itu sudah jadi najis, sudah, kalau air sikit lah, air dalam baldi ke, itu termasuk yang berpendapat begitu ialah Imam Syafi'i. Imam Bukhari tak terima tu, dia awak mari dah. Maknanya dia nak cerita, kata itu bukan najis, itu bukan najis. Jadi oleh kerana cerita tentang najis ni, najis tu gap dia pula. Tu nak cerita najis yang membatalkan air sembahyang tu pula. Itu yang nak cerita hari ni. Muka cerita dah pasal najis. Jadi ada kena-mengena lah juga. Dan ni hari ni nak cerita tentang najis. Najis mana yang membatalkan air sembahyang. Itu maksud Imam Bukhari hari ini. Seperti kita sudah maklum, bahawa Imam Bukhari ni dia buat tajuk untuk menyatakan pendapat dia, mazhab dia. Seperti di sini kita tengok, man lam yaral wudu illa minal makhrajain. Orang yang berpendapat tidak perlu berwudu melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua jalan keluar, iaitu qubul dan dubur. Qubul dan dubur, iaitu jalan keluar depan dan belakang. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Imam Bukhari nak cerita ada orang yang berpendapat begitu. Pesen dia ada. Orang tu siapa? Dia sendirilah. Dia sendirilah. Ada orang kata gini, dia kata, dia tak mari hak kata lagu lain tu. Dia tak mari hak kata keluar daripada makhrajain, dua jalan keluar ni sahaja yang membatalkan wudu. Itu tajuk dia. Lepas tu dia mari firman Allah, dia mari pendapat tabi'in, macam-macam pendapat itu. Dan begitu juga riwayat Abu Hurairah yang mana dia kemukakan di bawah tajuk ni hadisnya. Lepas tu lain-lain tu boleh dikatakan kebanyakannya tabi'in, belaka. Ada jugalah sahabatnya seperti Ibnu Abi Aufa, Ibnu Umar. Antara sahabat dan tabi'in itu semuanya menunjukkan hak dia nak ayat tu. Dia ambil hak tu lah. Hak tidak sesuai dengan hak tu dia tak ambil. Ada dia tak ambil. Sebab kitab ni nak ayat pendapat dia, mazhab dia, dan hak dia pilih. Kalau kita mengaji Bukhari ni, kita boleh tahulah mazhab dia. Satu lagi mazhabnya, selain daripada yang biasa kita dengar, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Hanafi dan sebagainya. Hak ni lagi kita boleh tahu. Sebenarnya kalau sesiapa yang ada dulu, kita sudah ada seminar itu tentang fiqh Imam Bukhari ni. Dalam ni saya sudah sebut dah juga, mana lebih detail lagi lah daripada hak ni. Dan dengan rujukan di belakang tu pun ada
Sebenarnya kalau tengok sini pada muka surat 18 dan panjanglah juga. Situ sudah saya sebutkan mazhab Imam Bukhari dan perbandingannya dengan hak lain, hak mana hak molek, lebih sesuai dengan zaman sekarang ni. Di situ kita sudah jelaskan. Ni sekarang ni kita jumpa dalam Bukhari sendiri dah lah, siapa dah lah tempat dia tu. Dulu semasa tulis ni tak siapa lagi. Tak siapa lagi. Masa tu ayat dalam Bukhari tu, Imam Bukhari nak ayat pendapat dia tu di mana? Sini. Inilah tempatnya. Ini tempatnya. Kalau kita tengok nota sebelah tu 48, tujuan Imam Bukhari mengemukakan tajuk bab yang panjang di sini ialah untuk menyatakan pendirian beliau tentang perkara yang membatalkan wudu. Bagi beliau, wudu terbatal hanya kerana keluarnya sesuatu najis, maksudnya di sini tahi dan sebagainya, air kencing yang biasa daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur secara normal. Dalam bab ini pendapat Bukhari lebih kurang sama dengan pendapat Malik dan Daud Zahiri. Lebih kurang sama, bukan sama 100%, lebih kurang sama. Itu yang nota di sini secara ringkas betul lah tu. Jadi Imam Bukhari nak menyabitkan hak tu. Sebenarnya kalau ambil kira yang keluar daripada tubuh kita lah, yang membatalkan air semaya, bagi dia hanya dua sajalah, melalui dua saluran. Melalui dua saluran itu saja. Banyaklah hak keluar daripada tubuh kita kan. Hak keluar air mata, ingu, air ludah, air liur, hak keluar daripada darah. Mungkin kalau kita luka, darah keluar. Muntah, muntah, kalau kita muntah, keluarlah tu sesuatu daripada tubuh kita tu. Dan banyak lagi lah mungkin dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang lain, ataupun darah dikeluarkan. Sekarang ni kan orang ambil darah keluar, itu pun keluar juga daripada tubuh. Tetapi Imam Bukhari nak cerita di sini, adakah semua itu apabila keluar membatalkan wudu? Dia nak ayat bagi dia tidak. Walaupun orang lain berpendapat lagu lain macam-macam. Dalam masalah ni sebenarnya kita kena faham dulu pendapat masing-masing ulama, mana bagi hukum ataupun tempat punca jadi berbeza pendapat itu di kalangan ulama. Apa bendanya? Satu golongan berpendapat, iaitu yang diambil kira ialah najis yang keluar daripada tubuh itu. Tak kira lah sama ada melalui kubul, dubur ataupun lain, melalui mulut ke, melalui tubuh kita, lengan ke, apa ke, asalkan yang keluar itu najis. Yang dikiranya benda yang keluar tu, yang keluar tu, tak caralah saluran mana pun, melalui tempat mana pun, yang keluar tu najis. Maka kalau seseorang tu ada air semaya, batal air semaya. Itu satu pendapat. Ini pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i. Mana kalau keluar asalkan najis. Kalau tidak najis, air liur, air ludah, ingus, itu tidak najis, tidak batal air semaya. Tapi kalau najis, darah, kata dia. Kalau luka keluar darah. Kalau sikit benda tu tak kira lah. Kalau dikira banyak lah, banyak ni mengikut Syafi'i misalnya, ni separuh tapak tangan ni, banyak dah tu dia kira. Banyak dah tu. Kalau lagu tu batal air semaya, sebab yang keluar tadi najis. Itu pegangan dia.
Ada juga yang mengatakan kalau keluar daripada kubul dan dubur, lagilah. Lepas tu Imam Syafi'i juga berpendapat hak daripada kubul dan dubur ini, kalau keluar hak biasa ke, cara biasa ke, ataupun hak tidak biasa, cara tidak biasa. Cara biasa ni hak sihat lah, iaitu keluar air kencing, keluar najis, tahi, itu batal air sembahyang. Ataupun tidak biasa. Tidak biasa tu mana tidak keluar air kencing melalui kubul itu, tetapi darah misalnya, ataupun lain-lain lah. Hak tidak biasa, batu ke keluar, tubik batu, ulat ke, cacing ke, tak kira, asalkan keluar melalui saluran itu, dia kira batal air sembahyang. Itu pendapat Syafi'i. Imam Abu Hanifah dia kata lagu tu juga serupa juga, kalau keluar kubul dan dubur tu memang batal air sembahyang lah kiranya. Hak biasa kau tidak biasa seperti tu juga. Cuma dia ada tambah. Inilah Imam Bukhari sebut ni dalam tajuk ni, iaitu kalau muntah itu pun batal air sembahyang juga. Batal air sembahyang juga. Begitu juga kalau seseorang tu suka derah. Ini Imam Bukhari sebut, suka derah dalam sembahyang tu, kah suka juga. Bukan sekadar batal sembahyang, tapi batal air sembahyang juga. Itu Hanafi. Batal air sembahyang juga. Tapi Malik berpendapat hak batal air sembahyang ni iaitu hak keluar daripada kubul dan dubur sahaja. Itu pun yang biasa, dan secara normal. Yang biasanya air kencing keluar, air mazi, itu biasalah orang sihat. Ataupun najis, tahi, itu biasa. Hak tidak biasanya ulat ke apa ke, itu tidak biasa. Maka tidak batal air sembahyang. Tidak batal air sembahyang. Begitu juga kalau keluar tu tidak secara normal, mana dia sakit. Kerana sakit, keluarlah air kencing, tidak tertahan. Misalnya orang tu beser ke, ataupun orang tu dia tak boleh nak kawal kentut dia, kentut sama, tak batal air sembahyang bagi Malik, walaupun keluar melalui jalan itu. Walaupun keluar melalui kubul ataupun dubur, hak biasa keluar saja, tak biasa. Bukan tidak biasa. Kalau keluar batu ke, mah ke, gapo ke, itu tak kira, tak batal. Begitu juga kalau najis ataupun air kencing tertudah dua tu, tetapi tidak keluar melalui dua jalan tadi, saluran biasa, kubul dan dubur, tak batal juga air sembahyang. Jadi kalau orang tebuk kan, buat air kencing ikut tiup dia tu, tidak mengikut saluran biasa, tak batal air sembahyang mengikut Malik. Begitu juga kalau di tebuk dan buang najis ikut saluran itu, ada beg dia, masuk kau itulah, tidak keluar mengikut saluran biasa, tidak batal air sembahyang. Itu juga pendapat Imam Bukhari. Itu dia. Itu juga pendapat Imam Bukhari. Mana hak keluar melalui kubul dan dubur saja yang batal air sembahyang. Itu pun yang biasa, yang biasa, yang maklum. Ada hadis, ada gapo. Kalau air mani keluar melalui itu juga, tapi tak batal air sembahyang, tak batal air sembahyang. Kalau air mani, cuma dia kena mandi. Dia berhadas besar kena mandi. Dia mandi cukup dah, tak perlu ambil air sembahyang gam. Kena mandilah. Bukan bermakna tidak batal air sembahyang tu dia boleh sembahyang tanpa mandi, tak boleh. Kena mandi, tapi air sembahyang dia tu tidak batal. Itu lain, sebab ada hadis.
Ada hadis. Adapun air mazi keluar tu Nabi SAW suruh basuh, suruh ambil air sembahyang. Itu ada hadis. Itulah kita tengok pendapat ni, masing-masing ni kata gini, ni kata gini. Ada yang mengatakan kena saluran itu. Kalau saluran lain tak kira, tidak membatalkan air sembahyang, macam Imam Malik dan Imam Bukhari. Ada juga Imam Syafi'i, dia kata keluar melalui saluran itu najis, saluran biasa, batal air sembahyang. Kalau tidak keluar melalui saluran biasa pun, misalnya ditebuk, batal juga air sembahyang, sebab yang keluar itu apa dia? Najis, air kencing. Walaupun tidak melalui jalan dia, yang keluar tu air kencing. Gitu. Inilah pendapat, kita sudah tengok dah beberapa pendapat tadi. Dan Imam Bukhari dia pilih hak tu. Tetapi Imam Bukhari dia beza, walaupun serupa dengan Malik dalam bab ni, sesuatu yang keluar daripada tubuh ni serupa, tetapi dalam bab lain yang membatalkan air sembahyang dia tak serupa pula dengan Imam Malik. Misalnya Imam Malik kata kalau sentuh kemaluan batal air sembahyang. Imam Bukhari kata tak batal. Kalau sentuh zakar, sentuh kemaluan tak batal. Di situ dia serupa dengan Imam Abu Hanifah pula. Imam Abu Hanifah kata sentuh kemaluan tak batal, sentuh perempuan tak batal. Sentuh perempuan tak batal air sembahyang, mengikut Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata kalau dengan nafsu sentuh tu batal, kalau tidak dengan nafsu tak batal. Imam Bukhari tak serupa dengan Malik situ, sebab Imam Bukhari betul-betul serupa dalam bab tu dengan Imam Abu Hanifah, iaitu ada nafsu kata tak nafsu kata batal air sembahyang sentuh dengan perempuan. Bini kau tidak bini kata batal, tak batal. Dia ada beza tu. Hak betul-betul dekat benar dengan Bukhari di sini Daud Zahiri. Itu sebenarnya. Orang lain ada, sini serupa, sini tak serupa. Tapi dengan Daud Zahiri banyak serupa Imam Bukhari. Daripada situlah ulama mengatakan Imam Bukhari ni dia tidak ikut siapa-siapa, dia ada mazhab dia sendiri. Dan dia ni adalah seorang mujtahid mutlak. Boleh dikatakan kebanyakan ulama lah, walaupun ada seorang dua kata lagu lain, tapi kebanyakan ulama mereka mengatakan Imam Bukhari ni adalah mujtahid mutlak. Dia ada mazhab dia sendiri. Buktinya hak ni, kalaulah dia ikut Syafi'i, mestinya serupa dengan Syafi'i sama lah. Ni tak. Kalau kata dia ikut Hanafi, serupa dengan Hanafi, tak. Ikut Malik, serupa dengan Malik, tapi tidak. Kita tengok di sini, ini adalah salah satu contohnya. Salah satu contohnya, Imam Bukhari pegang Quran. Dia kata hak ni je, ni kira yang keluar daripada tubuh, yang keluar daripada tubuh. Hak lain ada lagi, hak khilafnya. Misalnya bersentuh-sentuhan antara lelaki dengan perempuan, menyentuh kemaluan, tidur, dan sebagainya. Ada lagi hak lain, hak tu tidak kira yang keluar. Hak ni kira yang keluar daripada tubuh manusia tu. Hak tu bab lain. Tetapi Imam Bukhari berbeza juga dengan orang-orang lain dalam perkara tu pun. Di sini dalam bab hak keluar ni, dia pegang mana? Pegangnya dia. Kita tengok ulama-ulama besar ni, siapa-siapa pun nombor satu sekali Quran. Nombor satu sekali Quran. Banyak dah kita tengok sebelum pada ni. Dalam bab air sembahyang dulu pun dia kata tertib itu tidak wajib. Sebab tu dia kucah. Air sembahyang tu basuh ni dulu tidak mengikut tertib biasa dia lah. Dia kucah. Tujuan dia nak ayat tertib tu tidak wajib. Dulu itu cara dia lah. Dia pegang dengan mana? Ayat Quran. Dia pegang dengan ayat Quran. Begitu juga hak lain-lain, dia asas dia je hak nombor satu sekali Quran. Dalam Quran sebut hak mana? 4 perkara. 4 perkara dia disebut. Itulah dia pegang. Dia hak mari ayat Quran juga. Di sini pun dia hak mari ayat Quran juga.
iaitu firman Allah Ta'ala. Ini pegangan dia, asas dia. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air. Tu yang dalam Quran sebutnya berkenaan dengan hak keluar daripada tubuh manusia ni. Hak dalam Quran sebut sebagai membatalkan air semaya ni. Imam Bukhari kata hak ni kedudukan dia lebih tinggi, kuat, lebih daripada hak lain. Sebab apa? Ada dalam Quran. Tu hak ada dalam Quran ni, hak tu lah lebih daripada hak lain, lebih kuat daripada hak lain. Hak ni cerita apa? Cerita tayamum. Aula mastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Maknanya pergi ke tempat buang air ataupun bersentuh-sentuhan dengan perempuan, ataupun mengikut Bukhari, dia tidak kata bersentuh-sentuhan, dia kata bersetubuh dengan perempuan. Dia pakai dengan makna tu. Lepas tu tak ada air, maka kamu bertayamumlah. Itu hukum tu. Jadi hak ni cerita Imam Bukhari nak rakyat. Kalau kita perhati ayat ni ayat Quran sangat mulia, sangat tinggi, sangat istimewa, sangat dalam maksudnya. Walaupun ringkas setepat situ, tapi kenapa hati molek, kata dia. Iaitu Imam Bukhari faham kan, di situ, di ayat ni ada hukum hadas kecil dan hadas besar. Ataupun seseorang daripada kamu datang dari tempat membuang air. Ghaid itu maknanya membuang air, tempat membuang air. Asal makna ghaid ialah tanah yang rendah, kawasan di mana tanah itu rendah di situ berbanding dengan tempat lain. Itu ghaid. Sebab orang zaman dulu pada masa tu, bila dia nak pergi buang air, dia pergi tempat lagu tu lah. Tempat lagu tu, bukan tempat tinggi. Kalau tempat tinggi nampak, orang duduk jauh pun nampak. Dia kan pada pasir terbuka begitu. Dia kena itu. Kalau kita nusuk balik, kalau orang zaman itu kan nusuk balik pokok. Nusuk balik pokok, dia mana ada pokok sangat. Dia pergi tempat rendah. Bila rendah daripada jauh, orang tak akan nampak lah. Kira-kiranya untuk menyembunyikan diri. Itu asal makna ghaid. Kemudian perkataan ghaid itu dipinjam untuk makna tahi, najis. Tetapi di sini bukan dengan makna tahi, bukan. Makna mari dari tempat tu mengikut asal, bahasa asal, makna hakikat, makna sebenar dia, iaitu mari daripada tempat buang air. Tak semestilah sekarang ni tempat buang air itu makna tempat rendah. Boleh jadi tempat tinggi. Dalam bilik air duduk di atas, kita kata. Tak ada dah maksud rendah tu, maksudnya tempat buang air. Bila orang pergi tempat buang air ni untuk apa? Dua perkara, kata dia. Sama ada buang bahasa kita panggil air besar ataupun air kecil. Sama ada untuk nak berak ataupun untuk kencing. Dua tu kan. Kalau dia pergi dengan maksud nak berak pun, kita kata dia akan kencing juga biasanya. Biasanya akan tubik juga. Mana kok salah tu? Allah SWT sebut dua tu. Bila pergi situ, melalui jalan mana yang keluar? Salah satu daripada dua, atau kedua-duanya. Yang keluarnya apa dia? Yang keluarnya hak biasalah. Hak biasalah. Hak biasanya apa dia? Iaitu kencing ataupun najis, tahi. Itu yang biasa. Kalau nak keluar batu, tidak semesti pergi dalam tu, dia pergi dalam masuk bilik bedah tu. Kira-kiranya gitulah. Tidak pergi ke jamban. Tu. Cuba kita faham sedikit kan. Orang pergi tempat ni untuk apa? Mesti akan cari tempat ni untuk dua perkara tu je. Dua perkara. Dan dua perkara tu memang dari segi bau dia, dari segi gapo pun memanglah tidak menyenangkan. Dia kena cari tempat yang tersembunyi, tempat yang boleh tutup
Itu kalau tidak nampak keaiban, kerendahan manusia tu, kehinaan manusia tu. Lebih setara mana pun gitulah hakikatnya. Imam Bukhari kata kalau kita perhati ayat tu, bila mari daripada tempat buai, itulah maksudnya. Tak ada maksud lain. Hak biasanya gitu. Kalau benda lain ada diketahui, orang tak akan pergi situ, sakit. Pergi berjumpa dengan doktor lah. Mana bukan tempat tu. Itu dia kira-kira je. Dia faham gitu. Aula mastumun nisa, ataupun kamu bersetubuh dengan perempuan. Itu mengikut Imam Bukhari. Sebab apa? Imam Bukhari kata kalau kita ikut cara Syafi'i, Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya, aula mastumun nisa itu maknanya bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Maknanya itu masih duk cerita tentang hadas kecil juga. Hak berak dan kencing tu pun hadas kecil. Bahasa kita tak ada beza. Air besar, air kecil tu suku tu. Ni hadas kecil. Hadas kecil. Jadi hak bersentuh dengan perempuan ni pun hadas kecil juga, membatalkan wuduk juga. Jadi tak berapa kebal. Ayat Quran ni dia walaupun tepat dekat sikit je, dia merangkumi segala-galanya. Hak lebih moleknya kita pakai dengan makna apa? Makna yang lebih luas, iaitu dalam ayat yang ringkas ni Allah SWT nak cerita hukum, nak mengangkat hadas kecil dan hadas besar, dua-dua sekali. Aula mastumun nisa tu mewakili hadas besar. Hak ni pula mewakili hadas kecil. Pergi ke tempat buang air, barulah luah makna firman Allah SWT. Barulah munasabah. Al-Hakim, Tuhan yang bijaksana bercakap tu. Dia lagu tu lah. Orang yang bijaksana bercakap, pendek, tapi maksud dia tu sudah masuk dalam tu berlaku. Sudah masuk dalam tu. Kalau kita kata aula mastumun nisa tu dengan makna bersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan, itu makna masih hadas kecil lagi. Itu batal air semaya, bukan kena mandi. Hak ni nak rayaknya hukumnya, kalau hadas kecil ke hadas besar ke, kalau tak ada air kena tayamum. Kedua-duanya masuk dalam tu hukum tayamum. Ni kalau tidak, hukum tayamum tu seolahnya untuk mengangkat hadas kecil saja. Itu tak kemah. Cuba perhati, mana lebih molek, makna yang dipahami oleh Imam Bukhari dengan orang lain. Orang lain sesoalnya Allah SWT nak rayak, kalau tak ada air, hadas kecil, tayamum. Lagu mana kalau hadas besar? Dah tak ada situ panduan. Tidakkah kalau hadas besar kena tayamum juga? Semua kata lagu tu. Pada kata lagu tu sepatutnya kita bagilah sini. Auja'a ahadum minkum minal ghaid, ini untuk hadas kecil. Au lamastumun nisa untuk hadas besar. Barulah merangkumi kedua-duanya. Tengok cara dia faham. Dan yang faham lagu ni bukan Imam Bukhari seorang. Ramai lagi orang lain-lain di kalangan sahabat. Ibnu Abbas sendiri, ya selalu Imam Syafi'i rujuk, menjadi rujukan utama dalam bab fiqh mazhab Syafi'i ni. Tapi sini Imam Syafi'i tak pakai Ibnu Abbas. Dia tak pilih tu. Ibnu Abbas kata la mastumun nisa tu maknanya bersetubuh, bukannya bersentuh kulit, tapi bersetubuh. Imam Bukhari pegang gitu, bersetubuh. Kalau bersetubuh, kena mandi junub lah. Kalau tak ada air, tayamum. Kan? Fatayammamu tu mana merangkumi untuk orang yang berhadas kecil dan berhadas besar yang tak ada air, kena tayamum. Kedua-dua sekali. Kamu molek tu, kata dia, kalau kita faham gitu. Lepas tu masalah kita kata bersentuh kulit, itu termasuk dalam bab lain lah. Tapi lebih kurang kita nak cerita dulu, lebih kurangnya iaitu mengikut Imam Bukhari tak batal sentuh kulit. Jadi bagi orang, Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu juga. Imam Malik pun dia kata kalau tidak ada nafsu, tak batal. Kalau ada nafsu batal. Kalau ada nafsu batal. Puak-puak ni kata mari mana pula ada nafsu, tak ada nafsu. Apa mana kita nak tahu dia tu siapa dia, hak batalnya? Yang menyentuh tu ke yang disentuh? Kalau masing-masing senyap, mana kita nak tahu? Kalau nak ambil kira yang menyentuh, boleh jadi yang menyentuh tu dia ada nafsu. Maka perempuan, misalnya kita kata perempuan yang disentuh tu
batal jugalah, walaupun dia tak ada nafsu. Sebab yang menyentuh dia tu ada nafsu. Atau yang menyentuh tidak ada nafsu, yang disentuh tu ada nafsu. Hak mana nak kiranya? Siapa dia yang batal? Yang menyentuh tidak ada nafsu, tapi yang disentuh tu oleh kerana ada nafsu, yang menyentuh tu pun jadi yang batal juga. Kita tahu mana lagu tu. Payah tu. Dia kata tak kena. Aula mastumun nisa. Kalau kita buat la mastumun nisa, itu kalau orang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Bina tu bina musyarakah. Fa'ala, la masa, yulamisu. Bukan la masa. Kalau la masa satu pihak sentuh. La masa mana? Bersentuh-sentuhan. Hak tu sentuh hak ni sentuh hak tu. Gitu. Hak sentuh hak ni sentuh hak tu apa maksudnya? Setubuh lah. Baru kedua pihak. Dia kata apa tak sebut setubuh? Allah Subhanahu Wa Taala ni dia beradab. Cara dia ajar kita cara nak guna. Sebab tu kita kata buang air kecil, apa tak kata kecing. Kalau betul. Dia bahasa dia halus dia guna. Itu. Hak lebih sesuainya situ. Lepas tu kalau kita perhati, orang Syafi'i, dia tujuan nak suruh kita beri sikitlah fikiran kita tu. Jangan kita duduk di tempat Syafi'i ni sejak molek belakang. Lepas tu tak tahu dah hak lain. Hak molek tu memang molek lah. Tetapi setengah-setengah tu kita timbal tengok. Orang-orang tu kata pelik sungguh demo ni. Kita tak perasan kalau orang tak kritik. No. Sebab tu kalau kita mengaji hadis ni ada kritik, waktu kritik ni kita perasan lah. Cuba kamu fikirkan pelik kamu ni, kata dia. Orang-orang lain kata kau kita lah. Ikut Syafi'i ni. Kalau pegang kemaluan batal air semaya, pegang kok mana? Pegang kok ni. Ni. Kalau kok ni tak batal. Tidak sentuh juga kan ni orang panggil. Kalau perempuan pun aku tu juga. Kalau sentuh ni maksud kok ni. Kalau kok ni tak. Ada juga yang berpendapat begitu dalam Syafi'i. Mari dulu kata dia. Kalau nak kira sentuh belakang kok ni. Begitu juga dengan sentuh zakat. Sehingga dalam fiqh Syafi'i dia kata kalau dia buat gini, buat gini, kemaluan dia, dia tak batal air sembahyang. Sedangkan tak sentuh kan tu orang panggil. Dia maksud sentuh di sini. Kalau kita gini, sekat ni. Ni kena mana? Kan tu. Jadi hak celah tu tak kena. Itu fiqh masing-masing lah. Tapi orang lain tak setuju lah. Kata apa ya lagu tu. Kalau sentuh kok ni saja kau naik nafsu, kena kira ada nafsu. Sentuh kok ni pun boleh nafsu juga. Hak mana ada nafsu tu lah. Supa je. Dengan sebab itu kata dia tak ada semua tu. Tak ada semua. Tapi hak tu cerita lain lah. Cerita tu bukan masalah hak keluar daripada tubuh. Hak ni Imam Bukhari nak bab ni untuk hak keluar daripada tubuh kita. Hak keluar daripada tubuh kita kan? Hak tu dua saluran tu. Hak lain-lain tak. Hak lain-lain tak. Lepas tu dia buat mari. Dia kata Atta berkata berhubung dengan orang yang keluar daripada duburnya ulat ataupun daripada zakarnya seumpama kutu, dia kena ambil air sembahyang. Setengah-setengah orang dia ambil hak Atta ni, dia tengok hak Atta ni, dia pun kata Imam Bukhari dalam masalah ni sependapat dengan Imam Syafi'i. Sebab apa? Imam Syafi'i memang kata lagu tu. Asalkan keluar melalui dua saluran itu. Cara hak biasa kah tidak biasa? Hak tidak biasa ni macam ulat, itu tidak biasa. Ataupun kutu dan sebagainya, itu tidak biasa. Asalkan keluar kau tu ada najis kau melekat dekat dia tu, tak ada kau batal air sembahyang. Bila Imam Bukhari buat mari pendapat Atta ni dan hak ni serupa dengan Imam Syafi'i, bermakna dalam masalah ni Imam Bukhari serupa dengan Syafi'i. Boleh jadi. Sebab Imam Bukhari dia tidak royak. Aku dalam masalah ni serupa dengan Syafi'i. Dia tak kata begitu. Dia pasal dia begitu. Tetapi yang lain pula kata tak mesti. Tak mesti. Apabila dia mari pendapat Atta gini, maknanya dia tu faham gitu. Dia nak ayat sekarang ni khilaf ulama. Ada yang kata lagu ni, ada yang kata lagu lain. Bagi dianya firman Allah tadi itulah. Firman Allah tadi, hak tu hak utama. Hak lain tu tak kemah mana. Kalau ada pun Atta kata, bukan Quran kata, bukan hadis kata dengan terang. Tak ada.
Hak dalam Quran katanya mari tempat buang air. Orang mari tempat buang air ni untuk apa? Untuk tu. Hak biasa. Sebab itu dia kata Imam Bukhari dalam masalah ni lebih sesuai pendapatnya, lebih dekat pendapatnya dengan Imam Malik, dengan Daud Zahiri. Hak tu lebih dekat, bukan lebih dekat dengan Syafi'i. Tidak. Walau bagaimanapun ada yang berpendapat Imam Bukhari sependapat dengan Syafi'i dalam masalah ni. Bermakna kalau kita pakai pendapat tu, hak kata Imam Bukhari ni serupa dengan Syafi'i, dia kira keluar daripada saluran qubul dan dubur. Sama ada hak biasa atau tidak biasa, batal air sembahyang. Batal air sembahyang. Begitu. Tetapi pendapat itu walaupun ada, tidak kuat. Kebanyakan pensyarah Bukhari dia tidak kata begitu. Bukhari dalam masalah ni tidak gitu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari pula. Dia nak rayak mazhab ni. Ada orang pendapat gini, ada orang pendapat gini, dan dia tidak setuju. Kalau dia tak setuju, dia rayak dah. Tapi dia rayak pun secara halus. Secara halus. Ni misalnya ayat kedua. Dia kata Jabir bin Abdullah berkata. Maknanya kita boleh faham di sini Imam Bukhari ni dia buat hujah selain daripada hadis, Quran, hadis, sahabat, tabi'in pun dia buat hujah. Tapi dia pilih lah dalam tabi'in itu, moga ada berbeza pendapat kan. Dia pilih lah pendapat tabi'in ni, hak mana kau hak lebih kuat bagi dia. Kalau hak tidak kuat bagi dia, dia tak terima lah hak tu. Gitu. Kalau seseorang tu suka dalam sembahyang, dia kena mengulangi sembahyang semula maksudnya. Tak perlu dia mengulangi wudu. Air sembahyang tak perlu ulangi. Kebanyakan ulama di sini mengatakan Imam Bukhari sebenarnya bertujuan nak tolak pendapat Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah kata kalau orang itu suka dalam sembahyang, dia bukan setakat batal sembahyang saja, pakai air sembahyang dia tu batal. Gitu. Pakai air sembahyang dia tu batal. Kalau suka. Kalau senyum saja dak. Kalau senyum saja dak, senyum. Tak bunyi kan kalau senyum. Kalau suka, dia kata gitu. Tapi orang-orang Hanafi kata dak, tak kena tu. Orang duk letak Imam Bukhari serai Hanafi ni tak kena. Sebab Hanafi tak kata gitu. Sebab apa kan? Bila orang besar serai, mana dia akan terjejah sikit sebanyak. Ni Imam Bukhari serai. Kalau betul, dengan sebab tu orang dia menafikan. Dia kata dak, di sini Imam Bukhari mari kata Jabir kata kalau suka dalam sembahyang kena ulangi sembahyang. Tidak perlu ulangi wudu. Memang kita bukan kata lagu tu kata. Hak kita kata kena mengulangi wudu tu kalau kah tu tak suka lagu tu. Kalau suka sikit bunyi juga tapi tidak kah. Lain tu. Gapo dia kita panggil suka terbahak-bahak. Kita kata. Suka lain. Ketawa lain, senyum lain, keterbahak-bahak. Itu. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil qah. Tabassum senyum. Dhahik suka. Qah derah. Qah suka lagu tu. Hak lagu tu kita kata hak batal air sembahyang aja. Kalau bos suka saja memanglah. Batal sembahyang saja, air sembahyang tak batal. Kita kata lagu tu Imam Bukhari tak kritik kita ni, kata dia. Tak kena kita ni. Kalau dia berdeh tak kena kita, kata dia. Orang lain, orang yang kata gini, orang yang kata suka dalam sembahyang ni suka saja, bukan terbahak-bahak, pun kena ambil air sembahyang dia. Orang tu kena, kita tak, kata dia. Sebab kita tak kata begitu. Memang pun orang Hanafi kata qah, itulah yang membatalkan wudu. Maknanya ada perkara lain selain daripada yang keluar melalui qubul dan dubur itu yang membatalkan air sembahyang, iaitu apa dia? Suka terbahak-bahak dalam sembahyang. Suka terbahak-bahak dalam sembahyang itu membatalkan air sembahyang mengikut Imam Abu Hanifah. Bukhari kata dah. Kalau suka kah lagu tu pun tak batal air sembahyang. Apatah lagi kalau suka bawah sikit pada tu. Ilah Abu Hanifah tu kan apa?
Dia ada hadis dia lah. Ada lah. Itulah. Imam Bukhari kata begitu juga Imam Syafi'i ko, hak kata kalau suka terbahak-bahak pun tak batal sembahyang. Cuma kena ulas semula sembahyang. Tu semua sepakat. Tu semua kata kalau suka bunyilah. Kena sembahyang semula, tak boleh dah sembahyang tu. Tu semua terima. Cuma kalau suka derah, hak tu. Suka derah tu adakah batal sembahyang atau tidak? Tu khilaf. Imam Abu Hanifah kata batal. Jumhur ulama kata tidak batal, termasuklah Imam Bukhari. Dia kata tidak batal. Sebab apa? Gini kata dia. Dia batal sembahyang, tidak batal sembahyang bukan kena-mengena dengan dalam sembahyang tu. Kencing dalam sembahyang barulah batal air sembahyang. Batal sembahyang. Kalau kencing luar sembahyang pun tidak kebatalkan ni kata dia. Hak di luar sembahyang pun membatalkan, hak tu lah batal. Lepas tu suka derah ni kalau di luar sembahyang batal ke tidak? Mu pun kata tidak batal kata dia. Lepas tu apa yang dalam sembahyang dia batal? Yang membatalkan air sembahyang kalau di luar pun dia membatalkan. Ni apa ya? Kata di luar tak batal, dalam batal pula. Orang lain tak terima. Imam Abu Hanifah dia masing-masing lah, kita tak boleh kata juga kau tunggu ni kan, dia masing-masing ada pendapat dia. Imam Abu Hanifah dia kata sebab suka tu dia sebenarnya ia jadi batas sembahyang, air sembahyang ke apa dia. Air sembahyang ni suci. Ia membatalkan air sembahyang ni najis. Najis ni banyak macam. Jangan kita kira najis ni air besar dan air kecil saja. Najis mengikut agama ni lebih daripada tu. Dia nak ajarnya, nak meningkatkan pemikiran kita, bukan nak berhenti setakat hak zahir tu. Hak zahir tu orang kafir pun tahu. Kita orang Islam ni kena lebih lagi. Maknanya kita telah melakukan sesuatu yang kotor dengan Allah SWT, tak layak. Dalam semaya tu nak suka lagu tu, menasabahlah bila kotor batal, tak boleh lah. Lepas tu kalau suka derah pula, kau tidak layak lagi hak tu, sebagai denda, sebagai hukuman kepada dia tu, bukan setakat semaya dia saja batal, tetapi air semaya pun batal. Itu mana ada ke tu adab tu, hak halus tu, hak seni tu. Apa lagi ada hadis kata dia. Imam Bukhari kata tak pandai hadis tu, tak boleh. Dia tak sepakat hadis tu. Sebab apa tak kuat? Ni hadis hak aku buat mari ni, kira-kira aja kita bahas gitulah. Hak aku buat mari ni kata dia. Cuba tengok di bawah bab ni. Mana ada siapa tentang, tak ada. Semua ni hadis hak mari ni kata dia, semua hak berkenaan dengan keluar daripada salah satu dua jalan juga. Sesuai dengan Quran tu kata dia. Kita kena pergi situ. Ini bab hukum ni bukan masalah nak falsafah ke, nak seni ke, bab lain hak tu. Memanglah kita pun bila kita kata suka derah dalam sembahyang tu tidak batal sembahyang, bukan makna kita menggalakkan orang suka dalam sembahyang. Kita tidak kata begitu. Itu masalah adab lain. Ini masalah hukum ni batal atau tidak ni. Dia kena jelas. Gitulah dia jawabnya. Jawapan dia gitulah. Jadi kena Jabir bin Abdullah. Mana Jabir bin Abdullah ni sahabat kata lagu ni. Mana sahabat ni orang yang tahu tentang hadis Nabi. Pak kalau demo kata ada hadis, apa ya Jabir ni tidak tahu kira-kiranya. Dia kata lagu ni. Tak ada suka, sama ada suka kau suka derah, kau orang panggil suka, tak perlu ambil air semaya. Tak batal air semaya. Ya batalnya semaya. Tu. Kalau senyum tak batal air semaya. Apa ni? Semaya tu pun tak batal. Air semaya lagilah. Wa qala al-Hasan. Tajuk Bukhari ni penting sebab fiqh dia, ijtihad dia duduk dalam tajuk dia. Lepas tu hadis tu dia mari dalil untuk menyokong hak pendapat dia saja. Pendapat dia sebenarnya duduk sini. Hasan maksudnya Hasan Basri. Kalau seseorang tu mengambil rambutnya, mengambil tu potonglah, cukur ke, gunting ke, ataupun dia cuma jenis kapur yang boleh menanggalkan rambutnya, kata kira lah. Wa azfarihi, dan kukunya. Au khala'a khuffaihi, ataupun dia pecah apa ni? Khufnya. Dia tidak kena berwudu. Tak kena wudu. Lagi Imam Bukhari nak ayat ni. Sebab apa? Ada juga ulama yang mengatakan kalau seseorang tu dia ambil air semaya, tadi rambut dia
Lagu ni lah kita kata biasa. Lepas pada tu dia pergi gunting. Bila gunting tu kena ambil air mayat pula. Ada yang berpendapat begitu. Imam Bukhari nak tolak lah tu lah, tak betul. Dia nak ayat gitu, tapi dia cara halus. Dia tak kata tak betul tu, mengarut kau. Dia tak kata lagu tu. Cuma dia kata kalau ambil rambut atau pekat kuku, tadi kita kuku panjang, kita ambil air semaya tadi, lepas tu kita kerak kuku, batal dah air semaya. Kita kena ambil air semaya semula. Dua. Yang ketiganya, dia pakai khuf tadi, ambil air semaya tadi, dia sapu atas khuf dia tak basuh kaki, moga dia pakai khuf. Lepas tu dia pecah khuf. Dia pecah khuf. Dengan pecah tu semata-mata, adakah dia kena ambil air semaya semula? Batal dah air semaya dia, kau lagu mana? Dia nak bayar 3 perkara tak batal berlaku air semaya. Takut-takut orang tu yang kata batal tu, dia kiranya tak dia ambil air semaya kan, ambil air semaya ni, kepala ni kan ada kalanya dia sapu sikit je, sapu sikit je. Sekarang ni dia sudah gunting dah, dia sapu tu kan, hak dia kena air tadi, hak dia sapu, dia sudah gunting. Bila sudah gunting, takut pada hakikatnya tak kena dah. Hak kata kena sapu kepala tu tak masuk, muka tak kena, tubik dah, hilang dah hak tu. Kalau duduk di tubuh kita masihlah ada di tubuh kita, tapi bila kita gunting, mana dia sudah terpisah, sedangkan kita sapu atas hak tu, jadi tak sempurna dah wuduk kita. Aku tu dia pergi. Tadi kita ambil air semaya sekali dengan kuku hak panjang ni misalnya, bila kita kerak kuku, tak ada dah kuku hak bahagian tu. Jadi maknanya kuku ni ada ni hak lain, hak tadi tak sempurna, kena ambil air semaya, kata dia. Imam Bukhari kata dah tak ada kena-mengena tu. Tak perlu ambil wuduk semula. Kalau nak ambil juga saja boleh, dia pun kata boleh. Nak tajdid wuduk, ada air semaya dah pun nak ambil air semaya pula, tak apa. Ni masalah hak kena tak sah kalau tidak. Tidak gitu. Begitu juga bila pecah khuf. Bila pecah khuf tu macam-macam pendapat lah. Ada yang mengatakan bila pecah khuf tu, bila dia nak semaya, semula dia hanya perlu basuh kaki saja, tak perlu ambil air semaya semua sekali daripada awal, tak perlu, basuh kaki saja, moga dia pecah. Ada yang mengatakan kena ambil air semaya semula, tak boleh semula, dah kena basuh kaki lah, dah pecah dah air semaya hak tadi, terbatal dah hak dia sapu, terbatal. Ada juga yang kata gitu. Ini kedua-dua ni pendapat Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid dia. Dan pendapat orang lain pun banyak juga. Malik kata kalau dia basuh selalu, lepas pada dia pecah khuf tu, dia basuh selalu kaki dia, jangan nanti dekat nak semaya karan. Kalau dia basuh lambat lepas pada tu tak boleh, dia kena basuh selalu, basuh kaki saja, tak apa dah, tak payah ambil air semaya. Itu pendapat dia. Macam-macam pendapat di sini. Ada yang mengatakan tak payah. Hasan Basri kata tak payah. Imam Bukhari pun kata lagu tu, tak payah. Jadi kita sapu dah tadi cukup. Bila kita nak semaya pula, kita pecah dah, kita boleh semaya, sebab kita ambil air semaya, asalkan tidak batal lah, tidak kentuk atau tidak gapo lah. Semata-mata pecah khuf itu tidak membatalkan air semaya. Kalau dia nak semaya dengan begitu, tak payah basuh kaki dah, tak payah, boleh. Itu nak ayat khilafnya. Jadi hak ni kira hak keluar daripada tubuh kita lah ni. Hak keluar daripada tubuh kita, rambut keluar daripada tubuh kita, tapi dalam keadaan dipotong tadi. Kuku keluar daripada tubuh kita juga. Khuf pun pecah daripada tubuh kita juga. Jadi bila kita sapu atas khuf tu, kira dia tu sebahagian daripada anggota wuduk kita dah, sapu boleh dalam keadaan tu. Supaya dengan kaki dah kiranya. Jadi orang lain yang kata tak boleh tu, sebab ni sapu dalam keadaan ada khuf, ni sudah tidak ada khuf dah. Boleh tu kalau terus pakai khuf, ni tidak pakai khuf, jadi batal adalah air semaya. Ada yang kata begitu. Imam Bukhari nak ayat pendapat dia dak. Tak payah basuh, tak basuh langsung kaki, kau ambil air semaya semula, lagilah kaki tu pun tak payah basuh. Tapi Imam Malik kata kena basuh selalu kaki saja. Air semaya tu akan kekal lah. Tapi kalau dia tak basuh selalu, batal air semaya. Sebab Imam Malik antara syarat dia untuk wuduk ni, iaitu dia kena mualak, berturut-turut, tak boleh terpisah jauh antara
basuh satu anggota dengan hak lagi tu. Tak boleh terpisah jauh. Itu pegangan Imam Bukhari kata dah. Tak payah belaka tu. Seperti dengan rambut tadilah. Dan moga kita kira kita sapu tadi tu ketika ada di tubuh kita, rambut tadi, rambut kita panjang, kita sapu. Walaupun kena hujung, lepas tu kita buat hak tu. Ketika kita sapu tu dia sekali dengan kita kan. Tak cara lepas pada tu terpisah pun sadar. Dia kira gitulah. Itu pekoh dia. Dalam masalah ni memang berbeza pendapat lah, tetapi kebanyakan ulama dalam masalah rambut dan kuku tu supaya Imam Bukhari juga, Cuma adalah beberapa orang ulama dulu yang mengatakan batal air sembahyang. Imam Bukhari nak tolak itulah. Maknanya dia nak ayat, bila dia tolak mana hujah tak kemah tu. Kalau ada hujah pun bagi dia tak kuat. Kalau nak ikut dia tak payah. Kalau nak ikut orang tu, ikut. Dia tak kata apa, bebas ni. Dia masalah orang alim ni, mujtahid ataupun orang alim, dia bagi pendapat ya. Orang nak pakai tak sepakat tak apa, dia tak paksa. Dia bukan macam hakim. Kalau hakim dia sudah ikut dah satu pendapat, sudah ditetapkan oleh kerajaan, dia tak boleh kena lagu tu. Kena ikut tu. Beza antara hakim dengan mufti, dengan orang alim, dengan mujtahid. Mujtahid dia wayak hukum, alasan dia. Nak terima tak saya terima, terpulang. Itu pendapat dia. Wa qala Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadath. Abu Hurairah kata tidak ada wudu, tak kena wudu melainkan kerana berhadas. Hadas di sini dalam hadis kemudian ni, dalam bab ni dia marilah hadis bila orang tanya kenapa dia hadas, iaitu keluar tadi melalui qubul ataupun dubur, keluar kot tu. Hadas tu hak tu lah. Orang tidak panggil berhadas. Mana kalau mutah, kalau keluar darah dan sebagainya, tak. Hadas ni mana hak tu. Dia faham gitu. Kentut hadas tu. Kentut tu keluar ke mana? Kok tu juga, walaupun tidak tahik pun. Kok tu juga. Dia kata pergi situ juga. Air mazi, walaupun tidak air kencing, air mazi. Keluar kok tu juga. Sebab tu dia kata man lam yaral wudu illa minal makhrajain. Orang yang berpendapat tidak perlu berwuduk melainkan kerana keluar daripada dua saluran. Yalah ni. Jadi kalau keluar kot lain, gol lain tak ada. La wudu'ah. Di situ la tu kalau dari segi nahwu Arab lah, makna la nafi jenis. La nafi jenis. Tak ada sebarang wuduk, bentuk wuduk, tak ada. Melainkan kerana ni. Jadi kalau kilai gunting rambut, kau kerak kuku, kau gapo, kau cabut khuf kau, itu tidak termasuk dalam hadas yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah tu. Hadas tu maknanya yang keluar melalui dua jalan itu atau salah satu. Itu hadas. Maksud Imam Abu Hurairah ni. Kalau tidak sampai tu tak ada dah lain. Imam Bukhari pegang tu. Itu pegangan dia. Dan disebutkan daripada Jabir. Kita kena perhati tu. Kena perhati. Kalau orang tidak perhati, tak perasan. Tadi kan dia kata qala Abu Hurairah wa qala Al-Hasan wa qala Jabir wa qala Atha. Ni wa yudhkaru. Ini orang panggil dalam istilahnya sirah tamrid. Ni sirah tamrid. Imam Bukhari dalam tajuk dia ni ada kala dia guna sirah jazam. Orang panggil sirah jazam ni macam tadi qala Jabir berkata, mana dia yakin Jabir kata sungguh lagu tu, sanak dia kuat, kukuh. Gitu. Dia yakin. Dan sanak dia tu ulama-ulama marilah. Sebabnya Imam Bukhari dia tak dah dengan Jabir kan. Jabir tu sahabat dia ni. Kemudian lagi begitu juga dengan Abu Hurairah. Dia kata tu, Abu Hurairah kata. Dia semestinya kena ada sanak tu. Ini orang panggil ta'liq, riwayat secara ta'liq. Secara ta'liq ni dengan tidak menyebutkan sanad dia. Hak tidak dia sebut sanad ni Imam Bukhari biasa buat dalam tajuk dia. Dan hak dia sebut dalam tajuk dia ni tidak semesti
Tidak semestinya menepati orang kata syarat Bukhari yang tinggi itu. Tak. Syarat Bukhari hak tinggi itu hak haddatsana bawah tu. Hak ni kalau kata orang kata ada dalam Bukhari, tengok dulu mana hak ada tu. Takut dalam tajuk lagu ni. Hak dia riwayat secara ta'liq. Hak tu tidak semestinya tinggi, boleh jadi rendah daripada Abu Daud, daripada Tirmizi pun. Boleh jadi. Hak kata Imam Bukhari syarat dia tinggi tu, sahihnya paling tinggi tu, bukan hak ni. Tapi hak ni boleh jadi ada juga sanad dia. Tengoklah. Kaedah dia, kalau Bukhari kata qala lagu tu dengan jazam, itu orang panggil dengan jazam, dengan putus, dengan jelas, mana bagi dia kuat. Dan ada sanad dia. Ulama-ulama pensyarah hadis ni dia marilah. Qala Abu Hurairah ni, Imam Bukhari kata gitu. Tak ada sanad, dia mari lalu sanad. Qala Jabir, mana sanad dia hak lengkap. Didapati sanad dia ada, cukup dan memang kemah. Walaupun tidak setara hak dia riwayat dalam musnad dia ataupun musnadat dia. Musnadat tu hak haddatsana itulah, tak sama. Boleh jadi sama macam qala Abu Hurairah ni. Ni ada hadis tu. Hadis akan datang kita akan jumpa. Jabir bin Abdullah kata tu tak ada di sini. Cuma ada dalam riwayat yang lain. Mana kuat juga. Tapi bila dia sebut yuzkaru, disebutkan. Ni ni. Diriwayatkan. Diriwayatkan, ruwiya, yurwa, yuzkaru, zukira. Hak lagu tu dalam sirah tamrid, yakni bina majhul, dalam bentuk bina majhul lagu tu. Kalau orang mengaji Arab dia faham lah. Ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid lagu ni Imam Bukhari nak mengisyaratkan bahawa hak ni tidak semestinya kemah. Tak mesti kemah. Hak lagu ni kedudukan dia lebih rendah lagi daripada hak dia kata qala tadi. Lebih rendah. Apa Imam Bukhari kata begini hak ni? Apa? Padahal dia pegang juga. Dia nak ayatnya cerita ni riwayat daripada Jabir ini. Ni satu benda yang kena perhatilah dalam syarah-syarah hadis tersebut. Sebab boleh dikatakan kebanyakan sanad dia tu mesti ada Ibnu Ishaq yang meriwayatkan cerita ni. Iaitu Nabi dalam ghazwah Zatir Riqa, ada satu orang sahabat kena panah, darah menyebabkan dia jadi letih. Darah tu keluar banyak. Jadi hak ni kebanyakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Oleh kerana Ibnu Ishaq itu perawi yang dipertikaikan oleh ulama, tidak semua ulama terima. Dan bagi Bukhari pun dalam hak musnadat haddatsana itu tak ada seorang pun. Dia tak ambil daripada Ibnu Ishaq. Sebab apa? Ibnu Ishaq ni tak kuat. Dia ambil daripada orang yang tidak kuat, dia isyarat selalu yuzkaru, disebutkan, diriwayatkan. Mana bagi dia tak kemah mana. Hak ni. Tetapi tak kemah pun dia campur dengan hak lain. Sebab tu dia pegang gitu dalam masalah ni. Maknanya ada seorang Nabi SAW pergi perang ghazwah Zatir Riqa. Setengah ulama mengatakan tahun yang ke-6, setengah ulama mengatakan tahun yang ke-7. Hak lebih tepatnya tahun yang ke-7. Bila pergi perang tu, matilah ahli orang kafir. Ada ramai lah mati, kalah lah orang kafir. Jadi salah seorang tu mati anak beranak dia lah, mati. Dia pun bersumpah lah nak balas dendam. Nak balas dendam ke mana-mana pun dia akan bunuh juga orang Islam. Maka ceritanya Nabi SAW pun dalam perjalanan balik setelah selesai perang tu, dia singgah di satu kawasan, singgah situ untuk berehat lah. Nabi SAW pun tugaskan dua orang duduk di muka kawasan tu. Dia nak masuk situ mesti kena masuk situ, kok jalan tu lah. Dia ada lereng situ, ada batu besar, mesti kena masuk situ. Jadi Nabi SAW pun tugaskan dua orang pergi berkawas situ tengok, takut-takut musuh mari dari belakang. Jadi bila gitu dua orang pergilah, sahabat Nabi, seorang muhajir, seorang ansar. Dia pun pergi berkawal tu. Kalau kita jaga kedua-dua gini, kata dia, boleh jadi penat sikit lagi. Penat jadi boleh jadi jenera, ngatuk tak sedar. Ginilah kita gilir, kata dia. Kamu berjaga dulu, aku tidur dulu. Lepas tu nanti karang
Aku bangun pula tidur, aku jaga pula. Setujulah lagu tu, tak apalah. Jadi hak mula-mula tidurnya hak muhajir ni. Hak ansar tu jaga. Tapi dia berjaga, dia tidak jaga saja, dia semaya belah-belah tu. Tu sahabat ni. Dia semaya. Bila semaya, tengah duduk semaya tu, hak tu tadi, hak dendai tadi tu mari daripada jauh dia tengok. Ada orang ni, mesti pok-pok ni mesti hak jaga ni, orang yang amanah ni, orang yang kemah ni di sisi Nabi ni. Dia apa? Panah memang kena. Waktu dia tengah semaya, bila kena dia cabut 2-3 kali panah. Dia cabut begitu. Dia terus semaya, dia tidak berhenti sampai habis. Lepas pada tu dah dia berhenti tu gerak sahabat tu lah. Sahabat tu pun bangun. Darah teruk benar dah lah. Kata, bapa tak ayaknya, kata dia. Marahlah dia. Bapa tak ayak kakunya. Dia kata, aku sayang tadi duduk tengah semaya tu, duduk baca satu surah, kata dia. Tak say perhabis, tak say berhenti, kata dia. Nak perhabis surah tu. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Dia duduk tengah baca tu. Jadi dia syok, berasa lazat tu, kata tak sakit, cabut. Tak sakit, cabut. Itu ceritanya. Kira-kiranya pergi royak ke Nabi, Nabi tahulah. Nak royaknya Imam Bukhari nak royak. Tengok dia semaya ni kan, darah keluar, kena anak panah ni 2-3 kali ni. Bukan apa ni, kena jarum doktor tu dia cocok sikit waktu ambil darah gitu kan. Nak ambil darah, nak cek darah tu, bukan. Ni anak panah ni. 2-3 kali kena. Mesti darah banyak. Dan darah tu kalau najis, kalaulah membatalkan wuduk, apa dia terus sembahyang. Tiba Bukhari dah. Sebab tu aku kata dah, kata dia, keluar daripada 2 saluran tu saja je, batal sembahyangnya. Ni tak berhenti sembahyang. Kalau kita kata dia tak tahu kali, bukan semua sahabat ni tahu hukum. Boleh jadi dia tak tahu lagi masa tu. Apa tu? Nabi tentu tahu. Lepas pada tu tak kata cerita. Sahabat-sahabat ni gapo-gapo dia akan cerita kepada Nabi. Bila cerita, bapa Nabi tak kata, bapa yang mu tak berhenti. Kalau mu mayat pun tak ada guna juga. Mu terus pun batal dah. Muka kan darah, kata keluar banyak gitu semua tu. Darah tidak najis banyak tu, sikit lagi pada tu pun batal. Dah kan najis. Apa Nabi tak ayat gitu? Dia kena ayat. Tugas dia, kerja dia. Benda ni najis kau tidak najis, batal kau tidak. Siapa dia lagi nak ayat kalau tidak dia? Tak kata enggak. Kalau kata mesti ada dah dalam riwayat ni. Mana-mana? Imam Bukhari bukan. Menunjukkan tak batal air semaya kerana keluar darah. Dan orang lain kata darah tu ialah batal, masalahnya najis. Dia Imam Bukhari kata tak najis. Darah tu sendiri tak najis pun. Kalau najis bukan masalah batal air semaya. Ni baju dia nak kena mandu kita kata. Kena mandu hak panas saat ni tu. Kalau kena sini, kena baju ni. Belacor darah tu. Kena kain. Kalau kata tidak batal air semaya pun, kotor dah kain tu sebab najis. Kecuali kita kata darah tu tidak najis. Pada darah tidak najis, dalam Quran kata hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Itu apa? Au daman masfuha tu. Au daman masfuha. Mana darah yang mengalir diharamkan kepada, itu haram makan kata dia, haram minum. Semua dada haram makan, ambil tu jamuh tidak tu tak apa, tidak najis. Kata najis dada tu, mana kalau jamuh tu kena basuh tangan. Kalau tak basuh tak sah sembahyang. Siapa dia kata lagu tu? Tidak semestinya hak haram tu maknanya benda ni membatalkan sembahyang selalu, najis selalu, tak mesti. Jadi hak ni tidak najis kata dia. Kalau masalah batal sembahyang itu sekarang masalah macam mana ni baju ni. Kalau kata najis, dia kata tidak najis. Dalil ni. Lepas tu orang kata, tu dia sebut yuzkaru tu, maknanya menunjukkan tak kuat. Ini sebagai sokongan. Banyak lagi orang lain nanti akan datang dia sebut. Orang-orang Islam duk semaya dalam luka mereka sama, kata dia. Orang-orang Islam pada masa dulu duk semaya dalam luka mereka sama, kata dia. Dia lagu mana?
Wa qala al-Hasan pula, situ tak ada yuzkaru ke qila ke, tak ada. Tu dia yakin. Tu kemah tu. Sebab itulah Imam Bukhari kata tak. Tapi orang lain kata, terutama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dia tak boleh pergi lah. Dia kena takwil sini. Sebab darah tu najis. Walaupun tidak keluar melalui dua saluran tu mengikut Syafi'i, tapi darah tu najis. Hak keluar melalui dua saluran tu benarlah. Hak secara biasa, kau tidak biasa, kau ulat, kau gapo tu, memanglah batal air sembahyang. Kalau darah ni najis, apa lagi banyak. Macam mana dia ni terus sembahyang? Ada yang tu tanya. Ada Khattabi kata, ni orang Syafi'i, ulama besar, tapi pelik-pelik dia kadang-kadang buah dia tu pelik. Dia kata boleh jadi panah tu kena tu, dia cabut tu, darah tu macam gitu, tak kena baju dia. Tak kena baju dia. Boleh jadi kata dia. Orang lain golek kepala belakang lah. Bapa dia kata lagu tu. Mudah sangat benda tu. Tak ada kerana lain. Orang kata waktu dia nak menyelamatkan Syafi'i dia tu lah. Kalau kena kain, najis lah. Nak sembahyang ke mana? Tapi kalau tak kena kain, boleh jadi. Tak boleh lagu tu. Nak bela seseorang tu siapa lagu tu. Yang suka kat orang. Sebab apa? Nak macuk setara mana? Darah tu dia akan berhenti juga. Hak derah macuk tu dia akan, lepas pada tu dia akan mengalir, meleleh. Mesti dah. Kalau tidak kena kain, kena tubuh dia tu, mesti dah. Dia akan jadi najis juga ke mana-mana pun. Pak kita tahu mana andaya saja, mana boleh lagu tu. Andaya saja. Orang Hanafi pula jawab, ni masalah belaka kepada dia tu. Sebab dia kata najis ni keluar daripada tubuh ni, asalkan yang keluar tu najis, tak boleh. Tidak melalui kubul dan dubur pun batal sembahyang. Ini sudah batal. Lepas tu apa makna sembahyang? Anwar Shah Kashmiri jawab. Anwar Shah Kashmiri kata jawab, sebenarnya dia tidak sembahyang dah. Cuma dia mengambil rupa orang yang sembahyang. Dia menampakkan dia tu macam orang sembahyang. Itu ada satu kaedah dalam agama ni. Ada satu kaedah dalam agama ni. Misalnya seseorang itu dia suci daripada mari kotor kan, pada ketika puasa, bulan puasa dia mari kotor. Lepas tu dia suci daripada mari kotor dia tu ketika mana? Tengah hari dah. Tak boleh nak sahur nak gapo tengah hari dah. Jadi lagu mana hak molek dia buat? Adakah dia makan depan orang ramai anak-anak dia? Dan muka dia tak ada kena mengena, muka dia tidak puasa kan? Puasa dia kena start daripada subuh. Ni tengah hari, tapi dia suci masa tu. Dia nak agak. Mengikut kaedah agama, banyak ulama mengatakan orang lagu ni dia kena menyerupai orang yang beribadat pada masa tu. Dia kena berada dalam rupa tu. Yang ni dia kena, walaupun dia tu hakikatnya tidak puasa, hak moleknya dia agak lagu mana? Dia tak pakai juga, tak minum sampai ke buka puasa. Hak tu lebih molek. Itu kata dia mengikut kaedah tu. Hak ni pun lagu tu juga. Oleh kerana dia duduk sembahyang, dia nak rupa sembahyang tu. Rupa sembahyang ni sebab Nabi SAW kata manusia ni akan dibangkitkan dalam keadaan dia dimatikan. Dia dimatikan lagu mana? Sebab tu Nabi tak boleh tudung orang yang mati di dalam keadaan pakai ihram tu, dia tahu. Nabi kata dia akan bangun dalam keadaan bertalbiyah besok. Tak tudung pada Nabi tak boleh. Sebab nak kerupa tu lah, rupa. Jadi hak ni pun nak kerupa tu lah. Mudah-mudahan dia kira dia kalau dia semaya tu, kalau dia mati dah lah pergi perang sebelum pada ni tak mati syahid. Kalau aku gini ni, walaupun tidak mati syahid betul, tapi rupa dia tu supaya orang semaya lagi, orang perang lagi. Dia nak tu supaya dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang ni bersemayang. Lepas tu luka tu menjadi bukti kepada dia dalam semayang lagi. Luka tu orang yang syahid ini, dia mengikut hadis Nabi-nya, rupa dia tu rupa darah, tapi bau dia seperti bau kasturi. Itu dia orang hebat lah. Dia kata banyak lagi contoh yang lain
Misalnya sahabat, ada seorang sahabat tu ditikam, orang nak berunding dengan dia, tapi orang buat lolok. Dia pergi seorang tu nak berunding. Lepas tu lain-lain duduk atas bukit tu, lari nusuk sebab ramai sangat musuh ni. Orang kata mari tu lah, tak apa, kita tak agak-agak. Ada orang kata tak segilah, tak boleh pegang dia pun ni. Dia kata dah dia panggil gitu, kita pergi. Dia pergi, Asim namanya, dia pergi. Bila pergi, ditikam. Dia ditikam, terikat kuali belakang. Terikat curi lah, terikat tembus. Dia pun ambil darah, dia sapu muka dia. Fuztu warabbil Kaabah, kata dia. Dia sapu muka dia, darah. Aku telah berjaya demi Allah Tuhan Kaabah, kata dia. Tengok. Sebab kita kata apa ya, ambil comor muka tu. Keadaan orang tu, dia dalam rupa lagu tu, dia bangkit esok. Bangkit esok tu, kalau orang lain bersembur-sembur tempat kena tikar tu, jangan Nabi katakan bersembur-sembur situ tubing esok. Dia ni tidak, kerana dia ambil darah di dalam muka ni, maknanya boleh jadi kira-kiranya lebih istimewa daripada orang lain lah esok. Dia fikir gitu. Ni sahabat ni pun fikir gitu. Orang lain kata dah kalau dia nak mikir gitu tu, ya kalau dia mikir gitu, walaupun boleh jadi sahabat ni alasan. Hak lain pula kata maksud dia tidak gitu. Dia ni mana dalam keadaan tidak sedarkan diri ni. Sahabat-sahabat ni pelik. Kalau dalam semaya tu dia tak sedar. Kita kalau budak-budak geger nak semaya ni dah, nak semaya ni boleh geger. Dia tidak. Ada setengah-setengah tu. Kalau masa biasa dia tak boleh geger. Kalau nak geger nanti dia nak semaya, dia geger lah, tak apa. Dia lepas itu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Dia dalam semaya tu dia tidak berasa. Sebab kalau dalam keadaan biasa berasa, mesti cabut tu sakit. Anak panah ni dia bukan betul gitu. Sebuah jarum tu, dia bercekok tu, sakit nak cabut, tapi dia tidak berasa. Hak dia berasa sedaknya tu, baca tu, dia tidak sedar dah. Hak dia sedarnya semaya dia tidak sedar kan. Macam gapa-gapa marilah kita kata, macam nyamuk kalau alak buat gitu jelah. Ada kena gitu je keadaan dia. Mana dia tidak sedar pun keadaan dia tu, ya dia ni sampai berdarah gitu. Ada juga pendapat gitu. Kok mana-mana pun Imam Bukhari kata dah pergi jumpa dengan Nabi tu, sepatutnya Nabi royak hak sebenarnya tak boleh, tapi dah demo tak khabar masa tu, tak apalah. Ataupun demo maksud gini-gini, tak ada. Kira hukum je, kira hak sahih. Jangan kira hak tadi tu kemungkinan berlaku tu. Hak jelasnya bila pergi dekat Nabi, Nabi kata tak ada. Kalau nak kira demo tak boleh terus dah semaya, sebab najis. Bapa demo terus semaya, dia ada tegur ke? Tak ada. Maka dia puji pula. Ini menunjukkan Imam Bukhari nak ayat bahawa keluarnya darah tidak membatalkan air semaya. Tu dia nak ayat. Pada darah tu keluar kat mana? Bukan kena melalui dubur dia ataupun kubur dia ni. Sebab bila orang panah gini dalam keadaan duduk diri ni biasa, kena lain lah. Maknanya kalau keluar melalui jalan lain, tak batal air semaya. Apalagi dia kata darah tu tidak najis. Lepas tu dah tidak najis dalam Quran kata lagu tadi. Itu bab lain, bab makan, bab minum. Tidak semesti semua yang dikatakan tak boleh makan tu tak boleh disentuh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, macam-macam lagi, berala, patung ke, azlam ke dan sebagainya, itu kotor, Tuhan kata najis. Lepas tak boleh pegang kau benda tu. Kalau kita pegang misalnya patung lah, patung kita pegang, berala kau, berala sekali pun kalau kita pegang jamur kita, batal air sembahyang kita? Tak batal. Tapi dalam Quran kata najis dari sudut lain. Dari sudut lain. Masuk apa juga hak babi ke apa. Nak babi tu betul lah. Hak tu tak boleh jamur ke apa. Iyalah hak tu. Tapi kalau jamur, kalau jamur babi sekalipun, batal kau sembahyang. Itu bab lain.
Bak dia kalau mengikut Syafi'i, mengikut orang kata berat, kena basuh, kena gitu gini. Itu masalah basuh. Masalah air semaya suku. Masalah air semaya suku. Sebab kita kena najis, kita kena tahi lembu kau, tahi ayam kau, gapo kau, bagi orang yang mengatakan najis lah. Kita sudah bicara dah sebelum ada ni. Bagi orang yang mengatakan najis kena. Basuh. Basuh bak lain. Tapi kalau kita ada air semaya kena tu batal kau air semaya je. Dak. Suku mak tu. Kau cemah abang tak sedap ke apa tu kita kena hilang ke, itu bak lain. Ni bak air semaya. Darah pun bau hanyir, itu bak lain. Batal kau tidak air semaya. Lepas tu molek kau belum murah darah tu. Lek molek lek. Tidak nak ayat tu sini. Nak ayatnya dia semaya. Tentu semaya dia kena ada air semaya. Kalau tidak tak sah. Nabi tak ada tegur, tak ada kata gapo. Kalau tak boleh, dia kata dah. Sebab boleh mengelirukan orang. Dengan sebab dia tak cerita gapo-gapo ni kan keliru jadi. Sekurang-kurangnya ada dah khilaf. Walaupun Imam Bukhari kata tak, tidak najis, tidak membatalkan air semaya. Nampak beza tu kan? Nampak Bukhari ni. Sebab tu tajuk ni panjang biar padan. Nampak gaya hari ni pada tajuk ni ya. Jadi kita tengok situ cara Bukhari ni. Bukan sebarangan orang ni, bukan seorang dua yang nampak Bukhari maksud dia gini-gini. Banyak kitab syarah Bukhari ni 100 lebih. Semua nampak gitu, semua kata Bukhari memang maksud gitu. Fanazafahu dam, bukan darah sikit ni. Sebab nazif ni, nazafah ni mana menyebabkan jadi letih. Letih ni kerana keluar darah banyak. Barulah betul dia kata fanazafahu dam. Darah keluar dengan banyak sehingga jadi letih dia, lesu dia. Dia rokok dan sujud dan terus sembahyang. Tu Imam Bukhari nak ni. Lepas tu molek kita kalau belum murah darah kita sembahyang. Kalau mengikut Bukhari ni tak banyak benar lah sentuh dengan bini tak batal air sembahyang. Sentuh kemaluan pun tak batal pula. Gua tu goni pun tak batal. Lepas tu ada darah belum murah ni dah. Kalau tukar jembelih ke apa tu dah. Darah. Pahala ke mana? Nampaknya ngotor benar lah kalau ikut cara ajaran Bukhari ni. Dia tidak ada ayat tu, dia pun kena suruh basuh. Tu masalahnya bab air semaya ni. Hak tu suku bukan nak ajar orang supaya jadi pengotor. Bukan nak ajar hak tu. Ya kalau kita nak kata darah hak lain najis, darah hak lain, darah lembu kau darah apa? Itu darah lembu, darah orang maksudnya. Sini hak jelas. Darah orang dok kata dia. Maknanya kalau kita kata darah tu tidak najis, lagilah selesa untuk orang yang masuk darah, ambil darah beri kepada orang lain sebab suci. Tapi kalau hak kata najis atas dasar darurat, dia kata atas dasar darurat, maknanya kalau ada pilihan lain boleh hak lain lah. Kalau ada pilihan lain, kalau tak ada pilihan darurat, tak ada arah, tapi najis benda tu. Apalagi yang sudah keluar, mestilah keluar kan. Bila ambil darah tu, darah hospital tu, orang keluar daripada tubuh dia. Bila keluar daripada dalam tak najis, tu kena faham. Duduk dalam tubuh ni tak najis semua kata lagu tu. Tapi bila keluar, bila keluar nak masuk dalam tubuh orang lain pula, duduk luar dah lah najis. Maknanya kita guna najis cuma atas dasar darurat. Tapi kalau mengikut Bukhari ni tidak najis. Darah kita ke darah orang lain, darah orang tak najis. Mana lebih lega, lebih selesa dari segi perasaan kita tu. Sebab tadilah hak keluar daripada kubur dan dubur, lepas tu hak biasa lebih senang. Kalau tidak kan dah hak sakit tu, hak pakai beg air kencing ke apa, hak beg najis tu dah tidak keluar melalui saluran tu, tapi yang keluar tu najis juga kan. Mengikut hak kata yang asalkan yang keluar tu najis, tidak melalui saluran tu pun dia batal air semaya juga. Maknanya kena ambil air semaya semua lah. Dah lah sakit, susah pula. Kalau malah sikit pakai tak maya tu, pakai tak maya. Tu terutama dalam keadaan zaman sekarang. Bukan kita nak
mengesyorkan supaya orang malas sembahyang. Tak, itu soal lain. Kemudahan yang ada ni, terutama kepada hak malas sikit tu, kita kata gini, tak apa dah, padan dah. Tapi kalau mengikut hak tak boleh tu, sembahyang pun tak ada padan, tak sah. Lebih baik kita kata, kalau lagu ni tak apa, ambil air sembahyang sekali, lepas tu tak apa dah lah. Walaupun keluar, sebab tidak keluar melalui saluran dia, walaupun hak keluar tu najis, sebab itu tidak normal. Kalau hak normal mengikut saluran biasa, kan mudah kalau ambil jalan tu. Mudah. Sebab tu kita kena tengok apa kelebihannya hak Bukhari. Banyak kelebihan. Mungkin sampai dulu orang tak apa-apa, zaman lalu ni nampak hak secara normal. Begitu juga hak sakit. Dah lah dia tu sakit, uzur, keluar semua air kecil, pasti kali nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Pak kalau nak ngaji Quran pun kena ambil air sembahyang juga. Banyak cara lah kena ambil air sembahyang. Imam Bukhari tak lagu tu. Senang cara dia. Sebab apa? Ini keluar tidak secara normal, bukan dalam keadaan sihat. Bila tidak sihat keluar, tak batal air sembahyang. Kalau keluar tahik sekalipun, ada kan orang-orang tua dia kecil semacam, dia kecil semacam, nak lagu mana? Dah lah nak bangun tu pun susah, kena ambil air sembahyang acak pula. Tapi kalau ikut hak ni kan senang. Hak keluar tu, dia hanya keluar lah, nak mana. Supaya orang Syafi'i pun, dia kata, cuma cara dia tu lah beza lah. Syafi'i kau lain-lain lah sependapat dengan tu. Dia kata orang yang masalah lagu ni, dia tak boleh ambil air sembahyang lalu dekat nak sembahyang tu. Basuh. Lepas tu bukuh lah setakat mana hak boleh, tutup lah setakat mana hak boleh, sembahyang lalu. Dalam masa tu kalau ada keluar, dimaafkan. Dia kata gitu juga. Tapi keluar juga kan pada masa tu, hakikatnya keluar juga, cuma dia kata dimaafkan. Hak ni kata tak, memang daripada awal dah, tak perlu gaduh-gaduh lagu tu. Tak perlu. Muka tahu dah, tidak biasa dia. Kalau biasa tidak lagu tu kan senang. Kalau kita tidak mengaji lagu ni, kita tak tahu dah ingat sot tu. Kalau hak baca, hak fatwa, mana-mana lah. Kalau duduk sini fatwa sini, kalau duduk sana fatwa sana, sot tu. Sedangkan agama ni luar. Mana lebih sedap pakai hak ni dengan hak ni? Hak ni orang besar juga ni, bukan calai-calai orang. 2-3 orang mujtahid besar, Imam Bukhari, Imam Malik, Daud Zahiri, semua kata lagu tu. Besar tu, dia bukan mufti biasa, mujtahid ni. Setara hak mufti kita boleh pakai dah. Hak ni lebih-lebih lagi lah kedudukan dia tu. Dia tu siapa? Mujtahid. Mufti ni orang panggil mujtahid kecil. Hak ni mujtahid besar ni. Mujtahid besar ni. Apa tak boleh pakai je? Setengah orang dia kata tak boleh. Tak boleh tu kalau tak ngaji. Kalau ngaji dah, kita bertanggungjawab. Ni ada ni. Ni dalam ni. Di akhir ni, rujukan ni ada. Semua ada. Semua orang kata gitu. Tak ada orang kata ni tak betul ni, Imam Bukhari kata gini, berpendapat gini. Tak ada seorang kata lagu tu. Semua kata gitu. Jelas dah. Serupa dengan kita terima hak Imam Syafi'i, setara tu lah yakin hak ni pun. Imam Syafi'i kerana ada kitab dia, hak ni pun ada kitab dia juga. Bahkan Imam Syafi'i tu kitab dia tu tak ada siapa pun syarah pakai ni. Hak ni 100 lebih syarah dia. Semua kata lagu tu. Tak yakin lagi. Setengah orang kata tak boleh kalau ikut mazhab di luar daripada 4 mazhab ni, sebab mazhab dia tu tidak ditangkih, tidak ditahrir, tidak digitu gini. Tak tahrir apa 100 buah kitab lebih syarah dia ni. Semua kata lagu tu. Memang dia ahli usul, ahli nahwu, ahli bahasa, semua faham belaka dia. Semua terima. Imam Bukhari jelas kata gitu, tidak syak lagi. Tapi pasal apa masyhurnya 4 mazhab saja tak jadi? Ya. Jadi kita tu pasal apa? Allah tu takdir. Boleh kata takdir lah. Sebab kiraat lah banyak kita kata. Tapi kat apa hidup baca lagu tu, baca kiraat lagu tu, lagu tu Tuhan nak buat lagu tu. Boleh jadi masa ni panjang lagi, boleh jadi akan datang orang akan ikut pula ni, akan jadi banyak pula. Zaman dulu orang tidak terikat dengan part tu je. Ketika orang ngaji ramai, learn ni dah jahil, so pun tak ada, part tu pun banyak dah. Kira part
Banyak dah lah. Muka bini pun boleh sekapak juga. Dia ni pak tu pun banyak dah. Tak erok dah. Jadi hak sah ni pun tak habis. Orang kata dia tak ngaji. Tapi kalau masa dulu tengok, dalam kitab-kitab dia tidak royak 4 mazhab. Dia royak hak ni banyak dia royak. Cuma tengok kitab Tirmizi, kau kitab mana-mana lah. Dia royak banyak. Hak di luar daripada 4 mazhab. Kitab Imam Nawawi sendiri pun tu ke dia dah tu. Dalam Syarah Muslim dia bukan royak 4 mazhab saja, dia royak macam-macam. Apa faedah royak kalau tak boleh guna? Takkan benda ni jadi sejarah saja. Dia bukan jenis sejarah, bukan cerita ni, benda praktikal ni. Benda boleh guna. Kalau sejarah tu tak boleh ubah, katalah cerita orang ni kena panah, tak boleh lah, betul lah. Tapi hak ni masalah fiqh. Jelas. Di situlah. Kita kena faham. Mungkin kita berasa tidak selesa, berasa pelik sebab kita tidak biasa je. Atas tak biasa ni dia boleh berlaku. Kok sedap pun jadi tak sedap sebab tak biasa. Kita ni duk isak siput, cok sedap dah. Dia kembal pula dah. Dia kembal. Pak mazhab Hanafi tu. Tak boleh makan siput, haram. Kita je dah sedap. Lepas tu hak Malik makan bewok pula dah. Pak mazhab Malik tu. Kita pula hak dia luah lagi. Kita tak biasa. Dah nak kan? Begitu lah setara tu. Ya benda ni benda masih khilaf. Masih khilaf ni kat lagu tu atas tak biasa. Hujan tu najis kan. Begitulah. Jadi macam orang hak tak basuh perut, benda biasa adat dia lagu tu. Kita tak ada satu. Pergi mari tak ada satu. Orang hak tak biasa tak boleh duduk. Lagu tu biar kebiasaan tu masa itu yang menyebabkan jadi berbeza-beza tu. Cuba kita biasakan. Tapi bukan nak mengesyorkan di sini biar dalam keadaan darah belum orang hak lebih bersih lebih baik. Hak tu memang semua kata begitu. Wasabaka fatahhir. Pakaian kamu tu kamu kena bersihkan. Dalam Quran kata pakaian tu dengan maksud pakaian zahir kau, dengan maksud amalan kau kena bersih. Hak tu memanglah semua terima. Tapi kalau berlaku begini, kan susah nak pergi orang kena salin baju, kena begitu begini. Boleh jadi kita kata kau ni dalam perang saja. Dah. Kalau dalam perang saja Nabi royak ni dalam perang saja. Boleh lagu ni. Tak ada. Maknanya untuk semua keadaan lah. Tu cara Imam Bukhari faham. Hak dia faham tu cuba kita fikir. Kena ke tidak? Barulah kalau kita mengaji, barulah kita nampak. Kemah juga hak dia tu. Tu masalah najis ke tidak najis. Lepas tu masalah hak kita kata pindah darah, ambil darah orang lain. Kalau kita duk anggap najis ni berat. Masuk najis. Masuk najis lah. Cuma darurat saja. Sebab makan babi lah. Maknanya najis tapi darurat. Tapi lagu mana perasaan kita? Kata tak selesa. Tapi kalau kita anggap benda dia tidak najis, selesa. Doktor buat kerja pun dia tidak berasa buat kerja najis. Buat kerja benda suci, boleh. Banyak perkara tu faedah dia, kelebihan dia. Soal kita tak sepakat, tak apa. Sebab tu tak ada gapo ni. Tak sepakat, tak apa. Cuma tanya diri sendirilah, adakah berasa selesa? Lepas tu Hasan Al-Basri berkata, orang Islam terus bersembahyang dalam luka-luka mereka. Orang Islam ni dalam luka-luka mereka sembahyang semua. Maknanya bukan peristiwa, takut orang kata tak ada peristiwa, orang panggil dalam istilahnya waqi'atu hal, la umum laha. Ada satu kaedah, ini peristiwa khusus yang tidak boleh kita umumkan. Itu khusus untuk dia mungkin. Imam Bukhari takut orang kata gitu, dia pitah dulu lagi. Dia kata Hasan Basri kata orang Islam. Maknanya bukan seorang al-muslimun tu duduk semaya dalam luka mereka semua. Bukan jarang-jarang benda ni berlaku, banyak kali dia duduk semaya. Lagi dia nak kemah dia tu, menunjukkan darah ni tidak najis. Gak orang lain hok tak setuju dengan Imam Bukhari ni, hok mazhab lain lah hok kata najis. Dia kata mu tahu mana Imam Bukhari kata ni Imam Bukhari ni tak kemah ni. Orang Hanafi, kau orang Syafi'i, kau orang lain kau tak setuju, pendapat dia berbeza lah. Dia kata Hasan Basri kata orang Islam ni sembahyang dalam luka. Luka ni tidak semestinya mengeluarkan darah. Luka
Kemarin keluarlah darah, hari ni tak keluar dah, tapi luka juga orang panggilkan. Ataupun luka tu dibalut kau. Mana dia ayat sini? Imam Bukhari kata, fikir dirilah waktu tu. Luka ni lagu mana kalau luka? Ada luka tak darah? Luka ke dia lagu tu? Orang tidak panggil luka lah kalau tak darah. Ni luka, tak cara lah dia balut ke tidak balut ke. Tentu sekali lah. Kalau kemarin keluar darah, hari ni mungkin tak keluar darah dah. Luka juga. Dia sebut secara umum. Imam Bukhari rajin dia pakai umum, kaedah umum. Sebut umum, kita pakai umum. Apa kita nak tahu luka di luka yang dibalut ke, luka yang tidak keluar darah ke? Mu tahu mana? Sebab baru ni kan hak Nabi celuk tangan. Dia nak ayatnya bulu ni hak pisah daripada tubuh kita tidak najis. Imam Syafi'i kata najis. Imam Bukhari buat mari dalil lah. Hadis Nabi tu, Nabi celuk tangan dia dalam bekas tu, muka tak ada air kan. Lepas pada tu, bila celuk ni ada kemungkinan luruh kan, sebab ada bulu sini ni, ada bulu, terutama orang lelaki, ada bulu. Boleh jadi luruh, jatuh bulu tu dalam bekas air tu. Bekas tu kecil je, bermuat tangan. Sahabat-sahabat tu ambil air semaya, seramah mana ambil air semaya tu? Kalau najis, macam mana ambil air semaya? Orang pun kata, tentu kau bulu tu luruh dulu. Dah. Kamu tengok kau. Ada sahabat-sahabat kata kau ada bulu Nabi, satu helai jatuh dalam tu. Ada dalam tu. Tak ada. Tapi tak ada pun Nabi buat tu benda yang mungkin berlaku kan. Bulu ni bukan sepemata payah nak cabut. Maknanya bulu ni mudah cabut. Dalam keadaan ada kemungkinan lagu tu, kalau tak boleh sepatutnya Nabi tak buat. Tapi dia buat. Tengok Imam Bukhari pakai hak umum. Lepas tu orang kata, itu Nabi lain, orang lain lain. Imam Bukhari kata tak. Nabi ni asalnya kaedah dia hak berlaku kepada Nabi untuk semua je, kecuali ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk dia. Kalau tidak, dia memang contoh untuk syariat semua sekali. Orang kata gitu, dia kata gitu pula. Sebab tu kata dia pakai dengan hak umum. Supaya juga sini luka tu, luka boleh jadi darah, boleh jadi tidak darah. Tapi asal luka tu lagu mana? Dia tidak kata setelah 2 hari kau luka, setelah tidak keluar darah. Tak royak sini. Dia kata luka, asal luka tu lagu mana? Tidak kau berdarah. Sudahlah. Itu yang naknya. Kalau batal air semaya, lagu mana semaya? Sahabat-sahabat ni contoh kita, orang yang paling tahu tentang agama di kalangan umat ini, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Takkan seramah tu semaya dalam keadaan tak sah. Nabi tak ayat, tak pernah sabah tu. Kira-kiranya ayat Quran nak turun, hadis ada semua. Kalau lah berlaku lagu ni Nabi ayat dah ni, mu tak tahu kau sahabatmu ni berapa hari dah duduk semayang, dia tak sah. Pergi ayat tu misalnya tak ada, dah tak ada, ya dah tu kata dia. Gitu je, mudah je. Dia tak puas hati lagi. Dia tak puas hati lagi. Tu cara Bukhari. Tawus Muhammad bin Ali Atta dan Ahlul Hijaz mengatakan kerana darah ni tak ada, tak kena wudu, kata dia. Pula dia mari pula. Di mana hak tadi dia kata Hasan Basri, takut Hasan Basri sorang. Orang kata gitu pula. Hak berlaku keluar darah tu bukan sorang dah. Al-Muslimu ramai dah. Tapi yang meriwayatkan ni sorang. Dia cerita, dia buat mari. Tawus Muhammad bin Ali ni, iaitu Muhammad Al-Baqir, anak cucu Sayyidina Ali lah. Atta ni orang-orang besar lah. Dan Ahlul Hijaz, ramai lah ulama Ahlul Hijaz ni kan. Semua kata laisa fid dam wudu, kerana keluar darah tak kena ambil air semaya. Mana tak batal wudu. Jelas. Jelas. Ni semua ni orang kata ni tabi'in ni, Hasan Basri pun tabi'in, Tawus pun, Muhammad bin Ali Atta, dia semua tabi'in ni. Jauh lagi dengan Nabi ni, tak puas hati lagi. Itu Imam Bukhari kalau dia nak sabitkan gapo-gapo, dia mari jujuklah kemah. Takut-takut orang bantah dia. Dia pun kata Ibnu Umar pecek, kata dia. Picit bisul dia, keluar darah, dia tak ambil air semaya. Ni pisah ni. Kalau tak pisah lagi lah. Kalau ni pisah pecek, pecek bisul ke, muka ke, di mana ke, ataupun jerawat ke,
keluar darah. Keluar darah, tapi dia tak ambil air sembahyang. Ni Ibnu Umar ni sahabat ni. Kalau kita kata jerawat kecil, kalau bisu tu darah banyak juga. Boleh kedua tu. Dia kata dia tak ambil air sembahyang. Kalau lah batal air sembahyang, sahabat ni dia cukup jaga ibadat dia. Selesai buat sia-sia buat ibadat ni. Kita pun tak selesai lah tu. Apatah lagi sahabat. Menunjukkan tak ada kena-mengena darah ni dengan air sembahyang. Jadi tidak jadi kotor. Dan dia tidak kotor. Kotor tu dari segi kita kata je. Dari segi hukum tak. Dari segi hukum tak. Ibnu Abi Aufa ni sahabat juga. Sahabat juga. Ada sahabat yang paling akhir mati di Kufah. Inilah sahabat Nabi paling akhir, mati di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah dah dengan dia ni. Dah. Dia ludah darah. Dia ludah darah. Bukan ludah air, ludah darah. Tapi dia terus sembahyang. Tengah sembahyang dia pun ludah darah. Tapi dia terus sembahyang, dia tidak berhenti. Ludah darah bukan ludah air, ludah. Mana banyaklah darah tu. Kalau kita kata ludah tu kalau atas kain, banyak kalah lah tu. Kena je, luah kalah lah kawasannya. Ruai darah tu kena boleh banyak tu. Tapi dia terus sembahyang. Ni amalan sahabat. Mana darah dalam mulut. Mana nak royak je darah dia tak ada kena mengena dengan air sembahyang, tak ada. Kalau kita kata batal air sembahyang kerana keluar saja, pun tak ada juga. Nak kata dia najis pun tak juga. Famadha fi salatihi, dia tu bersembahyang. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan, Ibnu Umar dan Hasan Basri berpendapat tentang orang yang berbekam. Dia tidak kena apa-apa ke atas dia selain daripada basuh tempat bekam dia tu lah. Tu je. Mana nak royak tak kena apa-apa, mana nak kata ambil air sembahyang ke, batal air sembahyang dak. Ni Ibnu bekam ni banyak kalah darah. Banyak kalau keluar daripada tubuh juga. Mereka ni kata tidak kena selain dari ni pun kalau lah dia ni nak basuh. Kalau tidak nak basuh selalu pun tak apa. Kalau dia nak basuh. Sebab tidaklah molek mana duduk berlumuran dalam darah tu, bekas darah tu kalau basuh tu nampak cuci. Tapi kalau dari segi air sembahyang tak kena. Kalau nak kena pun ni je nak perlu dibuatnya, iaitu basuh. Tu je. Tak ada kena mengena dengan air sembahyang. Maknanya air sembahyang tak batal kerana keluarnya darah dari tubuh. Jelaslah hak Imam Bukhari riwayat tadi, iaitu hak batalnya yang keluar daripada kubul dan dubur saja. Hak lain ni tak. Tu je dia nak riwayatnya. Kalau mutah tidak keluar melalui dua jalan tu. Kalau mutah tahid misalnya, mungkin ada setengah penyakit tu keluar tahid ikut mulut. Patah kalau tidak air sembahyang, mengikut dia tak, sebab bukan saluran dia. Bukan saluran dia. Kalau saluran dia yang betul dalam keadaan biasa, normal, barulah. Gitu. Jadi faedahnya iaitu kemudahanlah, kesenangan untuk kita. Itu saja. Kemudian nampaknya masa ni tak ada dah. Kita sambung akan datang lah hadis-hadis dia ni, insya-Allah. Hanya sekadar itulah dulu untuk hari ni, bincang tajuk sajalah. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Soalan 1 2. Insya-Allah. Ya. Molek ada speaker juga di belakang tu. Oh, sedap. Ni soalan dulu ni, cara wuduk mazhab lain daripada Imam Syafi'i dan perkara yang membatalkannya. Ya, kita duduk bincang ni. Kalau ikut tihok ni, insya-Allah lah boleh tahu. Kalau ikuti kelas kita ni, hak duduk bincang tentang air semaya ni, insya-Allah kita akan dapat lah. Bukan
So ya, selain daripada Syafi'i, bahkan banyak hak jarang disebutkan macam mazhab Bukhari ni pun kita boleh tahu. Tadi kita sebut dah macam darah ni Syafi'i lagu mana. Ni beza tadilah sebut dah. Lagi? Ada. Ni anak dengar masa anak di muka bawah ni ada seorang apa ni pelajar di sana, pelajar daripada Indonesia. Nama dah dia ngaji sana bukan 7 tahun dah, dan dia menjadi mutawif kepada satu rombongan. Dia duduk sekali di hotel tu sekali dengan Ambon. Lama lalu dalam kuliah dia tu dia ada sebut betul yang mendengar. Dia kata ada sebuah hadis Nabi lah, dia tak sebut, tak baca matan hadis, cuma dia menceritakan tentang kelebihan Hajarul Aswad itu. Esok kata dia, hari kiamat esok, Hajarul Aswad ni akan mempunyai kaki, tangan, mata dan macam tubuh manusia, dan dia akan jalan di mahsyar tu mencari mereka yang memucut dia masa di dunia ni untuk diberi syafaat. Macam mana Maulana? Betul kata? Adakah hadis? Tak pernah jumpa tu lagu tu. Wallahu a'lam, tak pernah jumpa tu. Rasanya pelik tu saya. Mana Hajarul Aswad dia akan berupa mempunyai kaki, tangan, mata, tengok sebab kita lah. Kita akan cari siapa pergi pusing dia. Jadi lah ni pula satu trend baru. Hamba pun tak boleh kucuk baru ni. Pasal sudah ada sindiket nak kucuk Hajarul Aswad 200 riyal. Kalau dia tak boleh masuk, dia tolak begitu saja, jatuh orang tu. Dia beri orang yang sanggup nak bagi 200 riyal. Ada kumpulan. Jadi polis boleh tengok saja gitu ya. Dia panggil. Orang lain berkata tak boleh kucuk tapi lambat sikit. Dia bagi orang ni dulu. Jadi ada pasal gelak dalam ni. Nak kucuk aja sebab apa kena bayar. Sindiket. Kepala dia nya indut. Ni Abang dah pergi masa tu sekali dengan salah satu pengurus pakej umrah daripada Malaysia ni. Dia diri pun hampir-hampir nak kena. Kita kalau tuan mahu 200 riyal. Kalau orang nak pot lemah-lemah sikit 300 riyal. 300 sama dengan 300 kita sini lah masa hamba pergi baru. Itu dia kebujukannya. Lepas tu perempuan dalam masa yang tak boleh pergi kerja umrah. Ini kematian suami. Ini pergi umrah. Ini masalah ibadat ni. Yang semoleknya tak lah. Masalah perempuan yang beredah lah. Masalah nak pergi umrah, sebaik-baiknya tak sah lah. Biar habis edah dulu. Nanti. Ini. Ada beberapa persoalan ni. Dalil-dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa kaki wanita bukan aurat. Dia benar berkhilaf kan. Bagi orang yang mengatakan tidak aurat lah, dia termasuk dalam illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha tu mana kalau kita perhati dalam hadis, dalam asar, ada yang menyebutkan ma zahara minha ni muka, tangan dan kaki. Itu sebab bagi orang yang mengatakan tidak aurat, dia pegangannya itulah. Sebab dia termasuk dalam kecuali yang nyata daripada mereka. Yang nyata tu makna jadi susah lah, jadi masalah lah. Kalau tidak kalau ikut tu jadi susah. Ma zahara minha ni benda tu lah, ataupun jadi menimbulkan fitnah lah. Menimbulkan fitnah. Biasanya orang ni kan dia berurusan kan, berurusan dengan orang berniaga, kau gapo, kau mengaji, kau
Kalau berniaga dia jual, kalau tak nampak muka nak tahu siapa dia. Ya adik kau, ya kakak kau, ataupun orang lain suku sakat kau, mana tahu. Itu mazhar minha tu yang nyata tu yang perlulah, diperlukan. Begitu juga kalau tutup kaki dia jadi susah, menyusahkan. Dan tangan pun begitu juga, tangan pun begitu juga. Kerana ia termasuk dalam mazhar minha. Bagi orang yang mengatakan tidak, sebab dia pegang dengan hak kata muka dan tangan saja, tu jelah. Hak kata hak tu pun termasuk dalam mazhar minha. Dia pakai hak tu, mana kaki tu dah lah. Kaki tu maksudnya sampai ke buku lali lah. Buku lali, dan kalau ternaik sikit lah, ataupun terselok sikit, itu dikira dimaafkan. Dimaafkan. Sebab dalam hadis Bukhari ni juga kita akan jumpa, iaitu Anas, dia tengok Aisyah dan beberapa orang sahabiah Nabi yang lain, mana pada ketika perang tu selok nampak betih dia sebut nampak betih. Dan mereka tidak pakai pun stocking ke apa-apa, tak ada, jelas di situ. Kalau tidak, nampak lagu mana? Walaupun itu dalam perang, kalau nak kira kena jagalah juga di situ. Tapi jelas, maknanya dia sebut dia nampak, Anas sebut dia nampak. Dalam keadaan tidak sengaja gitu, dimaafkan. Dan itu juga menunjukkan kaki tidaklah tidak aurat. Lepas tu martabat, ilmu martabat 7 ni ilmu tasawuf lah. Dalam tasawuf, tasawuf pun dia bukan semua tasawuf. Ada ni dia tasawuf ni dia bagi kepada dua, tasawuf zahir, tasawuf batin, ataupun tasawuf akhlak, tasawuf falsafi dia panggil. Dia ada dua macam. Tasawuf zahir ni, hak ni memang wajib lah. Siapa-siapa pun, cuma nama dia saja dia tasawuf. Pada hakikatnya benda hak ada dalam Quran, ada dalam hadis hak Nabi ajar dah lah. Iaitu tak boleh takabur, tak boleh bangga diri, riak ke apa tu, kena sabar, kena, itu tasawuf lah tu. Orang panggil juga tasawuf akhlak, tu tasawuf zahir. Hak tu semua ada belaka, semua terima. Orang gapo pun, ahli gapo, ahli pekoh, ahli hadis, ahli gapo pun dia kena hak tu. Satu lagi orang panggil tasawuf batin, ataupun tasawuf falsafi, tasawuf falsafah yang berasaskan falsafah. Hak ni tidak wajib. Bahkan ada kalanya boleh membawa kepada bahaya lah. Tapi sebagai ilmu untuk pengajian, untuk kajian, itu gapo-gapo pun tak apa, ilmu ajaran salah pun tak apa. Hak tu cuma hak ni ada kalanya kalau tak kena molek, tak kena tok guru, dia boleh jadi siapa tak semaya, siapa tak gapo lah ni, siapa ke martabat 7 ni. Tapi sebenarnya dia termasuk dalam tasawuf falsafi ni, orang panggil tasawuf falsafi. Lepas tu yang ketiganya, anta nurun fauqa nuri, dalam selawat. Bukan semua selawat ada sebenarnya ni kan. Ni selawat pada ketika maulud ataupun dalam berzanji tu, kitab berzanji tu ni adalah ni. Dan ini memang tidak sesuai lah. Tidak sesuai, dan kira-kiranya salah lah dari segi akidah. Kalau difaham anta nurun fauqa nuri itu Nabi SAW. Sebab memanglah seperti ditulis sini, bercanggah dengan Allahu nurus samawati wal ard. Jadi hak atas sekali itu Allah. Jadi kalau kata anta nurun fauqa nuri, melebihi segala nur yang lain, sudah bercanggah dengan ayat itu. Dan Nabi SAW sebenarnya bukan nur. Tak betul kata nur itu. Nabi SAW dijadikan daripada tanah lah asalnya kejadian manusia, supaya orang lain-lain lah juga. Nak kata jadi daripada nur itu tidak. Jadi daripada nur ni malaikat. Kerana dia tu bukan nur lah. Nabi SAW minta biar Tuhan tu beri cahaya. Cahaya tu, kalau dia tu nur, dah minta warga dia. Begitulah. Jadi hak ni sepatutnya tak boleh baca. Tapi orang duduk cyber semacam kan. Ini macam kita ada satu dalam munajat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Itu masalah Nur Muhammad tu pun tu tak ada dalam hadis yang sahih, tak ada. Itu tak betul. Nur Muhammad tu sendiri tak ada sandaran yang betul. Cerita tu.
wallahu alam. Ada Muslimat tak ada. Kadang kita tangguh dulu lah masa muda berbeza, dan insyaAllah minggu depan kita masuk di sini lagi. Dan Ana ada sebut dah tadi akan guna ni kalau dia panggil InsyaAllah, insyaAllah. Oh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang bersekalian, sedikit maklumat pihak Australia Paksi menerangkan dan menyiapkan tempat untuk pengajian tetap kita di bangunan Tabaji sebelah ni, tingkat 2. InsyaAllah akan operasi dari awal bulan ni. Jadi suka saya mengatakan mana kita berhasrat untuk melengkapkan kemudahan-kemudahan yang dianjurkan Dewan tu lah. Pertamanya kita memerlukan 100 buah kursi. Jadi dengan ini kita mempelawar siapa yang hasrat untuk menyumbang. Dewan tu tak ada guna. Dewan tak apa. Harga satu kursi adalah RM20. Tak ada guna. Balasah tu tak boleh guna. Panah. Balasah tak boleh guna. Sakit kepala ada itu balik. Berpanah kan. Sebab usaha dengan anak bahasa satu macam bahasa. InsyaAllah tu tak lah. Mana nak buat je lah. Buat je lah. Untuk mereka kita Ada ekor gambar lah. ada kita dengan administrasi. Dan minggu depan kita masih di sini tapi di tingkat atas Dewan Dewa. Pasal sekarang ni hotel tahun ni penuh Dewan ni. Ya. Sambil mana? Awak ni mana tak ada. Ni Anas sendiri lah. Tak ada ni. Ada apa? Tak ada ni. Dia mau buat buku. Ada seminar itu semua kita hijau tu dia buat buku. Capuh ni sekali. Ada sikit makluman dari Paksi yang memerlukan sumbangan dapat ke sini. Jadi kalau ada